Record. Okey dah. Jalan dah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Cikgu Wahid Zukni bin Dali, penolong kanan pentadbiran, rakan-rakan guru yang dikasihi sekalian. Okey, bersyukur kita pada petang ni diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti bengkel Google Form bagi membuat soalan peperiksaan. Saya tak maulah membuang masa, jadi saya jemput Cikgu Nurul Hizan sebagai penceramah petang ni untuk memulakan bengkel ni. Dipersilakan. Okey, terima kasih Cikgu Azila. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Yang berusaha Cikgu Wahid, guru kanan, penolong kanan, pentadbiran, dan Cikgu Azila, guru kanan, dan seterusnya rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Jadi sebelum kita mulakan, nak minta kita on camera start. Saya nak screenshot bukti kehadiran kita hari ni. Boleh? Jom kita on camera. Macam saya suruh student pula. Jom kita on camera start. Baru nampak. Alamak. Okay, Kak Zam, Kak Firdaus, Kak Zalila, Kak Mi. Semua cantik rumah tau. Cikgu Bakar. Cikgu Afika mana? Tak kenal, tak cam. Okey, hai Cikgu Afika. Okey, Cikgu Bakar. Sporty Cikgu Sains semua. Okey, dah? Tak dah? Senyum. 1, 2. Okey, sekali lagi saya hantar terus. Saya hantar terus dalam grup. Senang. Okey, sekali lagi. Sekejap. Saya nak paste dulu. Control V. Sekejap. Okey. Allah mak. Kena crop sekali lagi. Okey, settle. Okey, satu lagi. Okey, satu. Dah betul dah. Okey, tak apalah, cukup kot. Nampak tak semua muka? Nampak tak semua muka? Muka Kak Zalila nampak separuh. So sekali lagi. Sekali lagi. Okey, bagi center Kak Zalila. Lagi muka separuh. Okey. 1, 2. Okey, sudah. Boleh tutup kamera. Okey, kalau nak tutup kamera lah. Kalau nak on pun boleh. Tak ada masalah. Sana, saya paste dulu. Sekali lagi senang. Okey, kita crop. Okey, baik. Selesai untuk 2 gambar hari ini. Baik. Okey, Sat anak saya tepi ni dia jadi macam patung untuk tengok saya. Tak boleh. Sat, boleh tak keluar Sat? Mama tak boleh tengok macam ni. Kami dua. Okey, keluar Sat. Sat lagi kita settle. Okey, baik. Baik. Cikgu. Sebelum tu saya nak intro sikit je sebelum kita mula dalam Google Form. Sebenarnya saya ada tips macam mana nak cara yang paling mudah. Saya baru dapat tadi daripada Cikgu Tube. Dia kata sebenarnya daripada PDF, kalau kita ada PDF yang kita ada A, B, C, D yang kita susun ranking, kita boleh terus auto generate daripada PDF tu terus ke Google Form. Kita tak payah nak transfer, kita nak snipping tool. Jadi tapi saya takkan ajarlah cara tu, itu adalah cara yang paling senang, paling shortcut. Tapi saya rasa saya kena ajar juga cikgu cara nak isi buat Google Form, dan saya pasti ada cikgu yang memang dah pandai. Tapi tak apa, saya cuba ajar yang paling basic hari ni. Jadi sebelum tu kalau saya laju, cikgu perlahankan saya sebab saya cakap malah laju. Saya habaq siap. Kalau saya mengajak pun laju. Saya habaq kat budak. Betul kan cikgu kalau cikgu laju. So saya nak share dulu screen. Okey, saya share screen dulu. Okey. Baik, saya transfer ke sini. Okey, baik. So, cikgu nampak di sini PowerPoint lah. Okey, cikgu saya slide show sikit. Okey, cikgu nampak cikgu? Nampak kan? Nampak nak respon cikgu nak? Clear? Okey, apa itu Google Form? Okey, kita tahu Google Form ni kita nak alat yang boleh kita buat macam-macam cikgu. Kita boleh buat soal kaji selidik, kuis, satu lagi. Ya? Dia tak jadi slideshow lagi. Oh, tak jadi lagi ya? Okey, sekejap nah. Sekejap. Allah. Sekali lagi. Saya share sekali lagi. Sekejap.
Saya stop sharing. Kita ulang sekali lagi. Saya share sekali lagi your entire screen. Okay. Baik. Okay. Boleh nampak slideshow? Okey, nampak. Boleh nampak jelas kan? Okay. Baik. So apa itu Google Form cikgu? Jadi Google Form ni cikgu tahu kita boleh buat kuis, kaji selidik dan sebagainya, di mana disertakan sekali dengan Google Doc, Google Sheet dan Google Slide. Tapi hari ni kita nak fokus kepada kita punya Google Form. Okay cikgu nak Google Form. So kita nak fokus hari ni untuk buat soalan. Itu fokus saya lah untuk buat soalan hari ni. Apa lagi yang Google Form boleh buat? Saya cakap ini intro sikit je. Collaboration, maksud dia Google Form ni kalau kata Cikgu Azila buat soalan, Cikgu Azila nak bagi Cikgu Azila nak bagi Cikgu Zalila untuk guna soalan tu dan dia boleh edit pun boleh. Maksudnya ada collaboration. Okey, itu adalah kelebihan Google Form. Dan kemudian kita boleh masukkan apa-apa message selepas user selesai menjawab. Boleh user menghantar satu atau edit semula soalan. Maksudnya kita boleh bagi user ataupun kita ke nak edit balik soalan, semua boleh, tak ada masalah. Membolehkan user melihat jawapan daripada user lain pun boleh. Tetapi itu bukan fokus saya hari ini. Bukan fokus saya hari ini. Objektif saya hari ini adalah objektif saya hari ini, saya nak cikgu bina Google Form gunakan template yang ada dalam MOE, iaitu assessment. Assessment adalah untuk ujian. Okay, saya tunjuk, kita fokus dekat assessment hari ni sebab dia dah siap dah cikgu. Kalau cikgu pilih template ni, memang dia dah siap format ujian. Tak payah nak cari yang blank form tu, cikgu kena buat make a quiz, dia banyak step. Saya fikir untuk kawan-kawan yang macam baru nak belajar ni, saya rasa untuk masa terdekat ni, jom kita terus ambil template assessment. Sekejap lagi saya tunjuk. Dan hari ni saya nak ajar juga macam mana kita nak masukkan semua sebenarnya nama. Sekejap lagi budak masuk Google Form tu, dia terus klik je nama dia. Dia tak payah nak isi nama. So cikgu boleh guna kaedah ni untuk cikgu buat kehadiran, untuk buat macam-macam lagi lepas ni. Lepas cikgu tahu benda ni. Masukkan soalan daripada file Word. Maksudnya cikgu dia ada soalan daripada file Word, Microsoft Word ataupun PDF. Macam mana kita nak masukkan ke dalam Google Form. Itu target kita hari ni. Lepas tu macam mana pula kita nak masukkan markah setiap soalan tu. Mungkin nanti ada cikgu sains yang letak markah 5 markah. Untuk satu soalan tu 5 markah. Dan cikgu boleh semak jawapan tu berdasarkan bagaimana jawapan pelajar. Kita boleh bagi markah sendiri lepas tu. Kita boleh edit. Kita nak bagi 3 markah je kat budak ni. Jadi itu adalah Google Form lah. Lepas tu macam mana pula kita nak send link yang kita buat tadi tu, kita nak send kepada pelajar. Saya akan ajar hari ni, dah siap soalan kita nak send kepada pelajar. Lepas tu macam mana nak semak jawapan pelajar, saya ajar juga hari ni. Dan macam mana nak print soalan daripada Google Form. Mungkin ada yang tak tahu. Macam mana nak print soalan daripada Google Form yang dah siap. Itu sahaja objektif kita hari ni. Saya harap tercapai semua objektif kita hari ni. Untuk buat sertifikat, nak buat yang lain tu saya tak mau ajar sebab dia akan mengambil masa yang lama. Setakat ni okey ke? Saya laju ke? Okey tak? Siapa-siapa boleh respon? Okey tak? Okey. Saya takut tiba-tiba kan. Tiba-tiba alamak semua tak dengar suara saya. Okey. Alright. Okey. Baik. Hari ni mengajar student dewasa, takut rasa ketak. Okey cikgu, saya nak minta tolong sikit saja cikgu. Cikgu saya sebenarnya kan saya 2 dalam 1 tau. Saya nak memperkenalkan cikgu class point. Okey, cikgu tempat tak kod tu 80279. Okey, cikgu sekarang semua tengok dekat bahagian chatting. Jom kita tengok bahagian chatting. Saya angkat cikgu macam student hari ni. Okey, Nam. Cikgu tengok bahagian chatting. Saya akan type sesuatu. Cikgu klik saja www.classpoint.app. Okey, cikgu klik kat situ. Cikgu klik kan? Okey. Lepas cikgu klik. Okey. Lepas cikgu klik, cikgu dia suruh masukkan kod kan? Betul tak cikgu? Betul tak? Dia ada suruh masukkan kod. Dia ada suruh masukkan kod tak? Ada. Okey, nampak tak kod dekat saya punya PowerPoint? 802. Saya sebut dah. 80279. Okey. 80279. Okey, tengok siapa yang dah masuk. Saya tengok lah yang dah masuk. Azila masuk dah. Okey, tahniah. Azila masuk dah. Su masuk dah. Su.
Okay. Amina, Kak B masuk dah. Ikuan masuk dah. Okay, Afika masuk dah. Okay, saya memperkenalkan juga class point untuk cikgu dah. Lepas ni kalau cikgu berminat, kita buat sesi lain pula class point. Cikgu Wahid masuk dah. Alright, lagi. Baru sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup semua? Kak Firdaus? Masuk Okay. Tak masuk kan? Okay, Farina masuk dah. Okay. Cukup tak lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, cukup dah kau dah? Kak Firdaus tak masuk lagi kan? Okay, tak apa. Jadi, bila saya tekan, okay dah, semua dah masuk dah ni. Okay, saya pun minimize lah. Saya nak cikgu jawab secara jujur, cikgu nak pilih mana? A, B, C atau D? Soalan ada dekat cikgu punya phone. Soalan ada dekat cikgu punya phone. Pilih je cikgu. Sebelum kita. Baru saya tahu kan. Cikgu berapa peratus kan. Tengok ramai yang berapa peratus. Okay. Ada yang 50. Okay. Ada yang pilih. Habis dah? 5 orang baru? Alright. 6 orang. Okay. Alhamdulillah. Ramai. Okay. Ada jawab C. Okay. Good. Okay. 4, 5, 6, 7. Okay, cukup. Kita ada 9 orang. Ada tak yang jawab? Alright. So, saya close submission. Saya close submission. Okay, jadi saya masukkan dalam slide. Saya masukkan slide saya. Ini adalah majority. Majority yang jawab A, B, C, D. Maksudnya sekarang ni, ramai yang dekat B. Ramai yang 50%. Jadi cikgu harap pula. Saya harap saya boleh tingkatkan cikgu at least 70% lah. Mungkin jangan kurang pula lepas saya ajar terus kurang kan. Okay. So majority jawab, majority pilih 50 dan ada yang jawab C. C adalah 70%. Maksudnya cikgu ni memang dah boleh. Jadi cikgu yang dah boleh ni minta maaf lah sebab lagi saya akan just slow tapi cikgu dengar saja. Lepas tu kalau boleh cikgu yang 70% ni ada apa yang saya silap atau ada penambahbaikan, cikgu insert saja. Interrupt je saya. Okay, baik. So kita teruskan. Hari ni kita buka kita punya komputer. Okay, saya tutup ni. Saya tutup dulu ni. Baik. So sekarang ni first step. Okay, cikgu dah buka tak cikgu punya MOE? Okay, saya buka dan saya punya MOE. Okay, sekarang ni saya punya ni adalah MOE punya ni. Okay, cikgu pergi dekat boleh tak dapat paparan ni? Nak tanya boleh tak dapat paparan ni? Ataupun cikgu terus pergi dekat Google Drive MOE cikgu. Saya tunjuk sini nah. Cikgu kena masuk Google Drive MOE cikgu. Cikgu boleh interrupt Nurul kalau Nurul laju. Okay. Okay. Sampai sini saya tunggu. Nurul? Ya. Nurul share screen ke? Tak lah ni. Saya share screen. Okay, thank you. So tadi kan saya guna PowerPoint kan? Sorry. Lupa, sorry. Tu dah dia show sendiri. Sana saya entire screen. Okay, baik. Okay, sekarang ni saya nak semua cikgu buka drive cikgu MOE. Itu first step, saya tunggu. Cikgu mesti boleh buka kan drive cikgu? Kenapa saya kata MOE? Sebab MOE dia boleh simpan banyak sangat sampai tera. Sampai tera tak silap saya kan? Bukan gig, tera. Simpan semua dalam ni. Okay, sampai sini semua boleh tak? Saya nak tanya. Kalau tak boleh cakap no, saya tolong. Maksudnya cikgu boleh share screen cikgu, saya akan guide cikgu sampai cikgu jumpa. Okey, cikgu check kat sini. Kalau kat sini bukan akaun Derima, cikgu klik kat sini, cikgu add another account. Maksud cikgu masuk kat akaun Derima cikgu. Sekarang ni saya dah masuk dah akaun Derima saya. Okey. Boleh saya teruskan ataupun nak kena tunggu? Yang saya tak mau laju, saya nak buat step by step. Okey. Boleh cikgu? Okey cikgu. Asal. Okey, bila ambil akaun Derima kita nak clear apa? Macam mana cikgu Wahid? Bila ambil akaun Derima kita nak clear apa? Dia ada banyak akaun Gmail, Drive.
Drive. Cikgu pilih Drive. Okey. Google Drive. Cikgu, kita ambil Google Drive kita je. Itulah kita punya ni. Google Drive ni. Yang penting nampak perkataan drive ni. Tak kisahlah cikgu, kalau cikgu tak jumpa akaun delima ke, akaun biasa pun tak apa. Tak apa cikgu, tak apa. Tapi ya cikgu. Cikgu Nurul, masuk yang drive kita sendiri ke yang dalam delima tu? Yes, delima. Sebab saya nak galakkan cikgu-cikgu masuk delima. Sebab dia boleh unlimited. Okey nah. Sebab assessment tak ada dalam akaun biasa tau. Assessment ada dalam delima. Saya dah tengok dah. Okey, jadi kalau semua dah berjaya, jom ikut saya. Kita pergi dekat new. Okay, nah? Kita buat pelan-pelan lah. Yang dah pandai pun kita ikut je sekali. New. Okey cikgu. Cikgu pergi dekat Google Form. Tu Google Form. Nampak Google Form ni? Okey, Google Form. Cikgu jangan malu nak kalau tak dapat. Bagi tahu kita tolong. Sekejap lagi dah hujung, habak-habak kata tak boleh buka. Google Form, klik Google Form. Okey, saya tunggu sampai sini. Saya dulu. Sekejap. Okey, saya patah balik nah. Saya patah balik. Okey, pergi sini drive, tekan plus, tekan. Okey, betul tak? Saya ulang balik cikgu Wahid. Saya tekan plus. Saya tekan Google Form. Yes, betul. Kita dapat ni. Semua dapat ni setakat ni? Dapat. Okey, dapat. Dapat. Okey, Cun. Okey. Ada yang terus voice lah sebab kalau untitled form. Kalau cikgu tulis mesej saya tak boleh baca sebab saya tengah fokus slide saya. Okey, cikgu voice je. Tapi kan cikgu saya nak beritahu, kalau untitled form ni, ini boleh buat quiz. Tetapi saya nak beritahu, dia boleh buat survey, dia boleh buat quiz, cikgu masukkan tajuk semua. Sebab nak beritahu, cikgu nanti kena ubah, nampak ni setting, cikgu kena ubah sini jadi quiz. Itu je beza dia. Kalau soal selidik, biarkan general. Tetapi kalau cikgu nak buat quiz, cikgu kena buat type sini, make a quiz. Nampak ni? Make this a quiz. Tekan sini. Lepas tu cikgu save. So kita jadilah bentuk quiz. Okay. Ini kalau blank form. Tetapi MOE dia dah bagi satu format. Memang siap dengan macam peperiksaan. Ikut saya nak. Sama je. Cikgu pilih kat sini. Nampak purple ni? Kiri ni. Form home ni. Nampak? Saya klik nah form home ni. Okay. Nampak tak ada assessment? Jumpa tak assessment ni? Nampak tak? Ni assessment. Okay. Sekarang ni cikgu nak suruh saya ajar mana? Blank tadi ke? Ataupun assessment? Sama, yang mana-mana pun boleh. Assessment ni? Assessment boleh kot. Yes nak? Okay, yes. Assessment lah. Okay, semua. Tapi saya nak beritahu, kalau siapa tak masuk MOE, assessment ni tak ada tau. Dia MOE yang ada assessment. Saya dah check dah. Jadi pastikan semua orang masuk MOE, assessment. Tetapi siapa yang tak ada assessment, cikgu pilih blank saja. Tapi saya harap semua masuk assessment lah, senang. Sebab kita semua ada MOE. So saya tekan assessment, saya tekan. Okay. Nurul. Ya. Ada cara tak macam mana kalau kata kita nak tengok Nurul, nak tengok slide, nak tengok form kita sebab Ustaz nak pergi form, Ustaz nak tengok Nurul. Kami habaq tadi guna handphone. Kami keluar. Kami guna handphone untuk Google Meet. Kami keluar masuk kat sini. Google Meet ah. Okey. Okay, alright. Siapa saya tunggu Kak Min. Betul. Ya. Tadi dah telefon, lepas tu pergi mana? Saya termiss lah tadi. Boleh. Sekarang kat mana? Sekarang ni untitled form ni. Okey, saya patah balik nah. Saya patah balik. Okey, saya patah balik. Okey. Klik down form balik. Okey. Tadi cikgu dekat sini kan saya confuse ni. Tadi cikgu dekat untitled tadi kan macam ni kan? Betul? Untitled, okey. Okey, good. Sampai sini. Tapi saya nak terus bawa cikgu pergi format soalan peperiksaan. Dia dah set up siap-siap. Cikgu klik kiri, nampak tak untitled form ni? Nampak tak untitled form ni? Okey, untitled form, okey. Klik. Ya, okey. Okey, nampak tak assessment? Okey, dah. Alright. Dah? Okey, klik assessment. Okey, klik assessment. Dia keluarlah bentuk memang untuk ujian. Set up dah. Okey.
Saya tunggu takat ni. Siapa yang tertinggal, kita tak mau orang kata laju sekejap lagi ada yang tertinggal kan. Kak Min masuk dah Kak Min? Nurul. Ya. Kau tak boleh join lah dekat handphone. Tak tahu siapa. Allah kesiannya macam mana ah? Tak apa, tengok dulu. Aduh jangan Tak apa, teruskan je. Tak apa. Tak apa. Tak Kak Firdaus tak boleh join dekat ni sebab Kak Firdaus sebab saya guna MOE takut tak boleh masuk Tak apa ke Kak Firdaus tengok dulu? Kak Firdaus tengok dah. Nanti Kak Firdaus try guna masa rakapan tu. Okay. Sampai sini cikgu tak ada masalah. Cikgu boleh terus buat dah. Senang je. Assessment ni jom kita type. Kita nak tulis tajuk apa? Ujian kita. Nak tanya sikit. Boleh. Boleh cikgu kan? Paparan kat atas cawan kopi tu memang semua sama ke? Cawan kopi ni? Semua sama. Saya nak tanya, ada tak cikgu yang tahu nak tukar macam mana? Saya rasa saya tak dapat link macam nak tukar. Kat setting Nurul, kat setting. Setting? Apa tu? Bukan setting, sorry. Presentation Presentation. Okay, tu yang papan color tu. Saya pergi sini. Papan bukan atas. Papan color mana? Tu. Sebelum tu yang tu. Teams ke? Okay, thank you. Image. Kita boleh ubah. Yes, thank you. Image Allah. Nampak saya ada benda saya tak tahu. Thank you Kak Zila. Okay, so kita boleh masuk kat sini lah Cikgu Ikuan lah. Okay. So kita akan pilih lah upload. Color palette. Ya, kita boleh upload lah. Kita nak ambil gambar apa. Okay. So settle lah. Okay, so sini kita boleh ubah. Sini kita boleh ubah dah. Okay, kat sini jom kita tulis. Kita nak tulis apa? Ujian apa? Nanti kita buat sama-sama. Ujian 1 contohnya. Pentaksiran. Ikut pentaksiran. Apa Cikgu Wahid? Pentaksiran apa? PDPR. PDPR lah. Pilih-pilih. Sains. Tingkatan 5. Buat terus. Buat terus ikut cikgu. Buat terus. Sekali lagi cikgu masukkan soalan je. Okay. Tapi macam saya nak buat soalan saya berbeza dengan pelajar kal belakang. Jadi saya nak pecahkan. Saya nak buat untuk 5D dulu. Contoh 5D. Soalan terbeza lah kan. Okay. Baik. So, saya nak, kat sini cikgu boleh letak arahan lah. Ikut cikgu lah kreativiti cikgu. Sila jawab soalan. Ikut cikgu lah nak tulis apa pun. Saya pun tak tahu nak tak buat lagi soalan. Bla 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 bla. Tulislah apa pun. Okay. Boleh dah? Boleh setakat ni? Saya teruskan? Okay, boleh. Okay, baik. Yang ni tengok perlahan-lahan. Ni tengok perlahan-lahan. Nama. Okay, saya nak galakkan semua cikgu kita guna drop down. Okay, drop down. Okay, nampak ni bila kita klik, saya patah balik. Kita klik kat nama tu. Cikgu klik kat nama. Dia akan keluar ni. Saya tunggu. Dia keluar tak ni? Keluar tak? Keluar kan? Okay, cikgu tekan anak panah bawah. Cikgu mesti jumpa perkataan drop down. Kita klik drop down. Okay. Setakat ni boleh? Boleh? Drop down. Okay. Drop down. Okay. Ini fungsi dia untuk pelajar pilih nama dia sendiri. So lepas ni kita just boleh copy balik je kita punya soalan ni ataupun buat baru untuk kehadiran kan. Okay. Jadi cikgu, bagaimana kita nak masukkan nama mereka? Takkan kita nak type satu-satu? Tak perlu. Sebab tu saya suruh download tadi senarai nama. Saya bagi dah. Ini senarai nama. Saya buka siap-siap dekat saya punya ni. Saya bagi masa kat cikgu. Buka senarai nama kelas cikgu. Saya nak buka kelas 5G. Saya hantar dalam. Saya tak hantar kat Cikgu Wahid. Tak hantar. Saya tunggu. Tak hantar. Sana. Hantar. Saya hantar sekarang. Senarai nama ni saya dapat daripada Kak Fiza. Hantar dalam ni lah. Saya tak kat Cikgu Wahid. Hantar dalam ni lah. Dalam mana? Dalam WhatsApp. Dah hantar WhatsApp dah? Saya hantar WhatsApp dah. Okey. Kita buka tengok. Saya nak buka satu kelas yang cikgu nak. Kelas mana-mana? Kelas yang cikgu nak. Ada 4G, lipat A semua. Okey. Okey, dah cikgu. Dah tak apa Cikgu Wahid jadi ni lah, jadi ketua kelas. Cikgu Wahid kata dah, saya terus on. Cikgu Wahid jadi ketua kelas hari ni. Okey. Anila. Kak Ana. Tak apa. Kak lain sabar nak. Nama budak mana? Kat desktop.
apa, kita tunggu, jangan risau. Yang lain dah ready dah dengan kelas yang cikgu nak buat. Kita akan try satu kelas untuk hari ni. Okey, tak apa. Sementara tunggu Cikgu Wahid, saya akan ulang sekali lagi. Okey, jom kita bold. Kita bold. Kita bold nama ni. Nama ni kita bold. Dah? Lepas tu cikgu copy lah. Right click, copy. Copy nah, nama tu. Okey. Kemudian, cikgu pergi dekat tadi. Assessment tadi. Okey. Cikgu klik dekat option 1. Okey. Cikgu paste ataupun Ctrl V. Set lah. Semua nama dah dimasukkan. Okey, setakat ni berjaya tak? Kalau berjaya, cikgu habaq berjaya. Okey, teruskan. Tak apa. Cikgu Wahid dah boleh masuk? Tak boleh lagi? Okey, teruskan. Saya patah balik sekali lagi. Tunggu. Teruskan lah. Teruskan. Okey, tak. Okey, sana saya. Ustaz, saya terkeluar, Ustaz. Okey. So, saya, baik. Sekejap. Saya punya kelas tadi pun dah pening. Ustaz. Mana dia orang tu? Okey, assessment tadi. Right, sekejap. Ni. Okay, dia takkan hilang cikgu no. Kalau cikgu tertutup pun dia takkan hilang. Okey, sampai sini cikgu. Maksudnya kita boleh preview cikgu no. Cara kita nak preview cikgu. Cikgu tengok mata ni. Ni mata ni. Preview. Kita preview tengok. Itu adalah nampak. Dekat nama ni kalau kita klik. Dia keluar senarai nama. Jadi pelajar akan klik mana yang dia punya nama lah. Okey. So setakat ni untuk yang pertama masukkan drop down settle. Okay. So, pelajar dah pilih nama, cikgu nak masukkan apa? Cikgu rasa perlu tak masukkan email? Nak tanya. Okey, macam ni cikgu. Saya nak beritahu, email ni kalau cikgu nak hantar dia sertifikat ataupun sijil secara online yang automatic generate, cikgu boleh letak email. Tetapi kalau cikgu rasa tak mau bagi sijil ke apa, cikgu tekan kat sini, tengok ni. Cikgu boleh tekan sini, dia keluar macam ni. Cikgu delete saja, buang. Kalau tak mau. Kalau mau, biarkan. Klik keluar. Okay, tengok. Dia still ada. Kalau cikgu nak buang, cikgu klik yang ada 6 titik ni. Cikgu delete. Okay, macam kalau saya pun tak tahu lagi, tak fikir ni. Cikgu lah, so cikgu biarkan ni. Okay, biarkan ni nah. Okay. So, required ni maksud dia, perlu atau tak perlu. Maksudnya, kalau dia tak ada email pun, dia biarkan dia skip. Dia boleh move kepada soalan seterusnya. Kalau cikgu tekan required, maksudnya selagi dia tak isi email, dia tak boleh bergerak kepada page seterusnya. So cikgu yang control required ke ataupun tak. Pulang pada cikgu. Okay dah? Okay, required dah. Alright, so settle. Lepas tu kat sini, tak ada tarikh. Tarikh tak ada kan? Okay, nampak? Terus quiz question. So kita nak tambah tarikh. Nak tambah tarikh macam mana? Cikgu tekan tambah. Tambah boleh, tekan tambah. Dekat tambah ni, ada akan jadi macam ni. So, kita nak tambah tarikh. Okay, cikgu tengok kat bawah ni. Sini, multiple choice ni. Nampak tak ni? Date. Saya ulang balik. Cikgu tekan dekat multiple choice ni. Cikgu ambil dekat date. Ya, dia automatic keluar date. So, biarkan saja. Nanti pelajar akan pilihlah tarikh tu. Okey. Boleh cikgu? Okey. Kelas saya tak bubuh sebab saya dah letak dekat tajuk saya 5D. Kenapa saya nak bubuh nama kelas lagi kan? Sebab memang Google Form ni hanya untuk kelas 5D. Tapi kalau cikgu nak gabung sampai 3 kelas yang sama, boleh cikgu. Tapi saya rasa berserabut nanti cikgu nak buat analisis. Better cikgu
Copy saja. Copy. Buat 3 kelas. Nanti cikgu edit lah. Tukar jadi 5C, tukar jadi 5A. So cikgu boleh buat analisis dengan mudah. So saya rasa better cikgu jangan gabungkan semua kelas dalam satu Google Form. Susah nak buat analisis nanti. Okay, itu pendapat saya lah. Ikut cikgu lah mana yang cikgu senang. Okay. So saya teruskan. Dah settle ni. Okay, barulah kita nak mulakan soalan. Saya galakkan untuk mulakan soalan, cikgu tambah, nampak tak yang double ni? Kita tambah section. Maksudnya dia masuk ke bahagian soalan. Nampaklah saya klik nak add section. Maksudnya dia akan masuk muka surat baru. Baru cantik soalan kita. Dekat sini cikgu boleh buatlah apa-apa tajuk pun. Selamat menjawab. Ikut cikgu lah tajuk dia. Ataupun peperiksaan ini bermula selama 1 jam. Ikutlah cikgu. Peperiksaan ataupun cikgu nak buat bahagian A. Maksudnya ada soalan subjektif. Cikgu nak buat bahagian A ni adalah bahagian objektif. Macam matematik dia nak buat objektif je. Dia pilih klik kan. Bahagian A adalah objektif. So cikgu pilih bahagian A. So settle. Kita dah ada satu bahagian iaitu bahagian A. Kat sini description ni cikgu tulis lah soalan objektif adalah 30 soalan. Sorry lah saya tak pandai bina ayat sebab saya nak ya. Okay, boleh. Ingat kenapa buat section? Sebab bila budak tekan Google Form, dia akan dapat paparan baru. Dia akan mula soalan macam satu muka surat baru. Dia cantik sikit. Itu gunanya section. Cara nak guna section, cikgu ambil yang dua double ni, nampak? Ni bawah ni, itu adalah add session. Tiba-tiba cikgu buat, alamak saya tak mau section. Cikgu nak delete. Senang je cikgu. 3 titik ni, cikgu klik. Nampak? Boleh delete section. Tak ada masalah. Okay. Okay. Setakat ni boleh tak cikgu? Saya nak move. Setakat ni okey tak? Okey. Saya laju. Boleh. 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 Cikgu boleh tegur saya kalau laju, tak apa. Okey, boleh. Saya akan tolong sampai cikgu faham. Jangan risau. Baik, kita pun nak mulalah masukkan soalan. Jadi ini adalah soalan. Soalan kuis. Jadi sekarang ni boleh dah? Dekat sini nampak tak kuis dia dah bagi siap-siap. Cikgu nak buat contohnya, cikgu nak kata ini your first question kan? Okay, your first question. Dia akan bagi cikgu nak buat ni soalan 1. Boleh. Cikgu mungkin nak buat terus dalam kurungan. Soalan ni TP berapa? TP 3. Kata pulang ikut kriteria cikgu. Maksudnya ada info dekat situ. Ataupun cikgu nak buat tajuk subtopik apa? Ikut cikgu. Cikgu nak detailkan pada pelajar. Kita nak bagi info sikit. Ini adalah soalan 1. Okey. Kemudian cikgu boleh masukkan soalan cikgu. Soalan 1. Saya rasa tak perlu kot. Tak payah kot, tak apa. Ni kita delete, tak perlu. Kita terus masuk first question. Terus masuk first question. Jadi, soalan 1, kalau saya macam ni je, 1 titik. Soalan kita nak ambil pada mana? Okey, sekarang ni jom kita buka Word cikgu. Kan saya dah abang, cikgu kena sediakan soalan Word. Jadi, kita buka lah Word kita. Okey, saya pun minimize Saya minimize. Ni saya tak mau dah. Ni saya minimize. Ni saya tak. Ni saya minimize. Okey, saya ada dah tadi PLC Google Form. Saya dah ada soalan. Saya buat soalan kebat kan contohnya. Okey, saya buka layar bentuk Word. Okey. Okey, cikgu nak transfer. Okey, baik. So saya ada soalan. Ni saya dah buatlah soalan ataupun kita ambil daripada Google, kita ambil daripada Telegram ke mana. Okey, soalan ni kita nak convert jadi dalam bentuk Google Form macam mana? Mudah cikgu. Kalau daripada Word, cikgu just bold saja. Cikgu kita bold. Kita bold. Bold je. Macam biasalah. Lepas tu kita Ctrl C lah, Ctrl C ataupun copy. Ctrl C ataupun copy. Okey, dah bold. Kita pergi balik kita punya assessment tadi. Kita tekan Ctrl V. Dah siap. Okay. Cikgu nampak nak? Okey. Setakat ni boleh ya cikgu? Boleh cikgu? Okey. Ini soalan yang tak ada gambar nak cikgu? Soalan yang tak ada gambar. Saya nak abang. Ini soalan yang tak ada gambar. Okey. So,
Sekarang ni tiba-tiba soalan ni tak ada gambar, tak ada petikan, dia hanya soalan saja. Sekali lagi gambar cerita lain lah. Okey, terus ada A, B, C, D. Allah Cikgu Nurul, payahlah, takkan nak buat satu-satu Cikgu Nurul. Tak payah buat satu-satu. Mari kita tengok. Jawapan dia A, B, C, D kan? Pergi sini. Okey, ni contoh jawapan dia. A, B, C, D. Cikgu cuma bold sahaja. Lepas tu macam biasalah cikgu tekan Ctrl C ataupun right click, copy. Itu asas. Ctrl C ataupun right click. Boleh? Cikgu pergi balik assessment. Cikgu klik dekat option 1. Cikgu tekan Ctrl V ataupun paste. Nampak dia masuk secara automatik. Tak payah nak transfer A, B, C, D. Buang masa. Dah settle. Okey, saya stop sampai sini. Nak bagi cikgu dapat sampai sini. Okey, dapat tak? Okey. Boleh nak? Boleh Kak Ila? Boleh Kak Min? Boleh? Boleh ke? Boleh nak? Boleh. Boleh. Lepas tu kan bila buat, alamak bawah ni apa? Kita pangkah lah. Kita tak mau dah. Kita nak sampai D saja. Pangkah sini. Kita pangkah sini. Ini baru soalan objektif lah. Soalan objektif tak ada gambar. Okey. Lepas tu, okey. Jadi bagaimana kita nak buat jawapan yang betul mana? Cikgu tekan kat bawah ni answer key. Tekan answer key. Jawapan dia. Okey, so yang mana jawapan yang betul? A, B, C, D. Kita yang tentukan. Kita tekan type B. Contoh jawapan kita B kan? Tekan B. Okey. Contohnya cikgu, kalau soalan tu TP3, TP4 atau TP5, cikgu nak bagikan soalan ni markah dia 2. Ikut cikgu lah. Sebab soalan tu susah. Mungkin walaupun objektif tetapi susah, cikgu boleh ubah lah nak 2 markah ke, 3 markah ke, terpulang pada cikgu. Kalau sekarang ni saya bawa 1 markah lah. Terpulang pada cikgu. Cikgu nak berbual berapa markah pun terpulang. Sampai 100 boleh cikgu. Sampai 100. Okay. So terpulang. Okay. Dah settle. Okay. Ini feedback. Okay. Saya cadangkan cikgu delete aja. Sebab feedback ni panjang cerita dia. Maksudnya kalau budak terjawab salah, Google Form ni akan terus bagi feedback. Sebab ni ujian. So tak payah. Cikgu delete saja feedback ni. Delete dulu. Hari ni saya tak mahu ajar feedback. Cikgu delete. Okay, settle. Cikgu tekan done. Ya. Sorry tertinggal kapai. Yang boleh. Yang point tu kita nak dapat tu lah bagaimana? Yang mana? Point. Yang okey, point. Saya patah balik nah. Saya patah balik. Okey, sampai sini dapat? Sampai sini? Dapat. Buat soalan tu dapat. Okey. Cikgu turun bawah, tengok answer key. Tekan answer key. Okey. Alright. Ya, tu nampak point keluar? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi kita yang kawal point tu berapa? Bergantung kepada TP berapa, ikut cikgu lah. Alright, 10. Kita pilih A, jawapan ni kalau ada 2 jawapan boleh cikgu, tak ada masalah. Selalunya objektif 1 jawapan je lah. Kita pilih mana jawapan yang betul. Okey. Sudah settle semua. Cikgu Ikhwan tadi cikgu padam lah kat bawah tu yang kalau dia ada banyak add answer feedback tu cikgu delete. Kalau dia keluar macam ni cikgu delete je. Dekat answer tadi. Okay, done. Kita tak mau bagi feedback sebab kita nak bagi ujian. So, cikgu pastikan required. Maksudnya, dia wajib jawab soalan ni. Kalau dia tak jawab, dia kena jawab sampai dia boleh move kepada soalan kedua. Okay, ini basic yang tak ada gambar. Okay. Boleh cikgu setakat ni? Saya nak teruskan kepada soalan kedua. Kalau ada gambar, macam mana? Boleh? Cikgu ya? Saya teruskan soalan kedua. Ini soalan pertama kan? Ini soalan kedua. Okay. Sebab saya dapat ilmu ni pun daripada BTPN, daripada ni bahagian BPG. Sebab mereka tunjuk bagaimana untuk buat soalan kebat untuk tim PISA tu yang saya dapat ilmu, boleh buat Google Form ni sikit. Okey, kalau ada soalan yang ada gambar, disarankan cikgu masuk dahulu picture. Okey, jangan cikgu klik kat sini. Cikgu klik kat sini, kalau cikgu klik picture, gambar tu jadi kecil. Jadi, kita jangan buat macam tu. Cikgu terus, saya patah balik nak. Cikgu pergi sini. Nampak ni? Pergi sini. Okey. Cikgu boleh letak sini. Nampak ni picture? Add image. Okey. Add image. Saya nak tanya, dalam komputer cikgu ada image tak? Dalam komputer cikgu ada sebarang gambar tak? Tak ada. Ada.
Ada. Okey, tapi saya nak ajar kalau saya tak mau ajar dalam komputer, saya tak faham. Macam mana cara nak buat ni Cikgu Nurul kalau image ni dalam saya punya Word? Macam mana kita nak bawa? Kita tak boleh bold. Kita tak boleh bold. Jadi cikgu kena guna snipping tool dalam kita punya laptop. Kat mana snipping tool? Mari saya tunjuk siapa yang tak biasa buat. Cikgu pergi kat bawah ni, dekat type here to search. Cikgu klik kat situ. Cikgu type perkataan snipping tool. Dia dapat keluar. Snipping tool. Okay. Kalau yang dah biasa buat tak ada masalah. Snipping tool lah. So saya snipping tool. Okay. Dia keluar. Saya tunjuk. Dia keluar yang ni. Okay. Setakat ni keluar tak cikgu? Okay, saya ulang balik. Tak apa, saya ulang balik. Saya ulang balik. Cikgu klik kat bawah ni. Ada kat komputer bawah kita ni. Type here to search tu. Bawah ni. Kita type situ. Lepas tu kita type je dekat situ. Snipping. S-I-N-I-P-P-I-N-G. Snipping tool. Semua komputer ada snipping tool. Okay, snipping tool. Okay. Dapat? Dia keluar tu. Dapat ya? Okay. Dapat ya? Okay. So cikgu tekan new. Cikgu jangan anggap benda ni susah lah sebab benda ni yang paling basic. Kita nak crop dia. Tekan new. Cikgu hanya petakkan yang mana gambar yang cikgu nak. Oh, saya nak gambar ni. Saya nak gambar ni saja sampai bawah ni. Saya nak ni saja. Dah petak tu. Lepaskan. Dia keluar macam ni. Okay, nampak dia keluar macam ni. Okay, dah keluar macam ni. Saya ulang sekali lagi. Cikgu tekan file. Cikgu tekan save as. Untuk tidak mengelirukan cikgu, cikgu masuk dekat folder soalan cikgu. Jangan bubur dalam cikgu punya My Document saat lagi nak cari pening. Saya dah masuk siap-siap. Cikgu masuk dalam cikgu punya folder yang Google Form tadi. Kan saya dah suruh buat folder kan. Saat lagi cikgu pening. Cikgu tulislah situ tajuk dia apa. Ikutlah jawapan ke ataupun soalan satu ke. Ikut cikgu lah. Cikgu nak namakan apa gambar tu. Ataupun cikgu nak tulis gambar soalan 1. So GS1, gambar soalan 1. So saya pun save. Gambar soalan 1, save. Okay, settle. Okay, settle. Kalau cikgu nak senang lah. Okay. Kalau cikgu nak mudah, cikgu buat terus semua yang ada gambar, cikgu save siap-siap. Gambar soalan 1, gambar soalan 2, gambar soalan 3 dalam kita punya folder. Sekejap lagi masa kita buka assessment, kita masukkan saja. Okay. Saya tunjuk satu saja. Gambar soalan 1 ni dah settle. Okay. Saya ulang sekali lagi. Siapa yang tertinggal, cikgu pergi dekat snipping tool. Klik di situ S-N-I-P-P-I-N-G, snipping tool. Kemudian yang ni saya tekan new. Nampak dia keluar yang petak kecil ni. Tekan new. Cikgu tekan sini. Cikgu bold lah. Okay, sorry saya punya ni letter ni. Okay, dia akan keluar macam ni. Bila keluar macam ni, cikgu tekan file, tekan save as. Cikgu masuk ke dalam folder soalan yang cikgu nak buat supaya senang nak cari. Namakan dia gambar soalan 1, GS1. Memudahkan cikgu cari. Okay, settle lah. Sebab saya dah save tadi. So, dah save. Dah save. Cikgu minimize je. Pangkal boleh, minimize boleh. Tak kisah. Okay, cikgu pergi balik assessment tadi. Okay, baru kita masukkan. Nampak tadi sini soalan nombor 2. Kita nampak ni gambar, add image. Sebelah kanan ni, add image. Kalau kita ada soalan ni, ada gambar. So, add image. Okay. Sampai sini, cikgu browse lah. Cikgu browse. Okay. Kita pergi yang folder kita tadi lah. Tu nampak tu. GS1. Saya jumpa dah. Open. Lepas open. Dia dah masuk. Nampak? Okay, dia dah masuk. So kat sini, cikgu boleh tulis apa? Arahan. Sila lihat. Ikutlah. Sila lihat. Ikut arahan soalan cikgu lah. Sila lihat gambar raja di bawah ataupun cikgu copy balik daripada soalan ni. Ni nampak. Ni soalan ni. Saya ada ni. Saya copy lah contohnya saya copy. Ctrl C. Okay. Apakah masa maksimum yang ni? Soalan tak keluar lagi. Soalan keluar ke ikut cikgu lah. Okay.
So sekarang ni saya guna Ustaz. Okay, sorry. Ni second question kan? Ustaz cikgu. Saya delete. Okay. Soalan ni, okay, gambar ni dia keluar macam ni kan? So cikgu nampak tak ni petak ni? Petak ni saya boleh drag di atas. Tukar tempat. Tu. Ini gambar. Ni gambar. Saya patah balik dah cikgu, saya patah balik. Dia duduk bawah tadi kan? Saya patah balik. Dia duduk bawah. Dia macam ni tadi. Ni sekarang soalan kedua kita. Your question. Tapi gambarnya di bawah. Tak ada masalah cikgu. Cikgu drag je naik atas. Ni gambar. Okay. Settle. So, ini gambar. Kalau tak mau berbual apa pun tak apa. Ni gambar. Dan ini soalan. Soalan dia cikgu copy je lah daripada soalan sini. Ctrl C. Ctrl C. Kemudian assessment tadi. Ctrl V soalan dia. Berapakah masa maksimum yang sesuai? Option tadi sama juga cikgu. Cikgu pergi balik Word tadi. Kan saya ajar dah. Cikgu copy balik jawapan. Ni saya hentam cikgu ni. Soalan ni saya ambil je. Saya ambil ni cikgu. Satu ni. Saya ambil jawapan ni. Okay. Saya Ctrl C. Saya pergi balik assessment. Sama je. Cikgu tekan dekat option ni. Cikgu tekan Ctrl V ataupun paste. Okay, settle. Yang bawah tu pangkah je. Pangkah tak mau, ni tak mau, ni tak mau. Okay, setakat ni. Okay. So, soalan dua kita. Sekarang ni tengoklah cikgu. Ini soalan satu. Okay, soalan dua. Yang ni kan? Cikgu boleh letak soalan dua kat sini boleh? Nombor dua sini boleh? Kat sini. Cikgu tulis nombor dua kat sini. Nombor dua situ boleh. Tak ada masalah. Okay. Yang ini kita kosongkan. Okay. Baru gambar ni budak tengok dekat phone besar. Okay. Bukti dia tengoklah cikgu. Bukti dia tengok kat sini. Saya tunjuk kat cikgu. Ni mata. Okay. Next. Okay. Quiet contoh. Next. Sebab saya buat dia quiet. Saya tukar dulu. Saya sedangkan cikgu. Button required ni cikgu. Cikgu buat last kali. Sebab nanti cikgu nak tengok, nak preview dia susah. Sebab dia nak apa? Sebab kita kena required. Kita jangan jadikan required dulu. Last kali baru cikgu buat button required ni ya. Saya bagi tips. Last kali baru required. Okay, baru senang kita nak tengok balik. Dia tak bagi kita syarat. Okay, kita tekan preview. Baru kita boleh next. Nampak? Okay, clear. Ni paparan kita. Tekan next. Tu kita preview. Next. Nampak? Okay, required. Saya tak buat required. Okay, tekan next lagi. Nak tengok tak soalan tadi? Ya Allah. Saya tak ubah required tadi. Sorry. Saya kawan-kawan saya. Saya tak ubah. Nampak? Nampak saya tak ubah. Saya kena ubah dulu. Email ni pun saya kena ubah dulu. Kita buang dulu required. Sebab kita nak preview senang. Okay, saya tekan balik preview. Okay, next. Nanti cikgu rejak tengok balik rakaman. Nampak cikgu? Ni soalan satu. Nampak? Ni soalan satu. 2 markah. Ni soalan 2. Nampak? Gambar dia besar. Okay? Kalau cikgu letak gambar ni dekat bawah soalan, gambar akan jadi kecil dekat pelajar. Sebab tu tips kalau ada gambar, cikgu insert image dulu. Baru cikgu type soalan dekat bawah dia. Okay. Tu saya dah tunjuk bukti dia. Sebab gambar kita nak lagi besar. Kesian kat budak kan? Handphone kan kecil kan? Okay. So settle. Saya dah bagi bagaimana untuk masukkan. Boleh tak? Kena. Okay, tak apa. Ada rakaman cikgu Wahid, tak apa. Buka laptop dah. Tak apa. Alright. So, kena. Okay. Alright. So, setakat ni saya dah bantu cikgu untuk soalan dengan objektif, soalan dengan gambar daripada Word. Okay, setakat ni ada tak apa-apa yang saya boleh bantu? Tapi nak tahu, apa yang saya tertinggal tadi kat sini? Siapa tahu apa yang saya tertinggal kat sini? Siapa boleh respon? Cikgu Nurul. Kalau dia cikgu buat dia seorang. Gemar. Cikgu kena mute salah satu macam mana? saya dah mute. Hello. Dia macam bergema. Okay. Mesti kaki karaoke tu ni. Kau ikut buat. Macam mana nak? Okay, tak apa. Okay, Cik Ikhwan. Saya rasa
Tak dengar. Saya cuba ni pula. Hello. Boleh. Clear. Oh, kena buka mic kat laptop. Alright. Okay. Soalan yang objektif tu. Ya, patah balik. Tadi kakak tahu tadi memang apa yang paling betul. Macam mana kita nak nanti Okay. Tak apa. Dia tolong jauhkan handphone Sat ke? Ataupun jauhkan tapi kalau kita mute speaker tu okay, saya off handset, saya off handphone saya dulu. Cikgu, soalan yang kita katalah kita buat soalan objektif 5 soalan. Berapa soalan? 5? Contoh 5. Boleh Jadi budak dah jawab tu, adakah kita ada cara kita nak generate yang dia dah kira siap-siap yang mana yang betul mana yang salah? Tu soalan saya. Oh, markah Markah. Dia nak tahu salah ke ataupun kita nak tahu macam mana? Tak faham. Maksudnya budak jawab tak apalah. Maksudnya kita cikgu ni, kita kira macam nak menanda. Menanda sekali lagi 14 ada. Sorry. Lompat pun. Sorry. Tak apa. Ada kan kita punya Cikgu buat ni cepat sangat. Kita sampai tanda dah. Sorry Kamila, saya nervous. Tak apa Cikgu Iman. Belajar belah depan. Sabar. Okey, setakat ni boleh ke nak? Setakat ni boleh lah? Setakat ni boleh? Cuba saya nak tanya respon. Siapa perasan? Apa yang saya tak buat lagi? Apa yang saya tak buat lagi ke soalan ni? Very good, point. Saya kena tekan apa? Answer key. Okay, good. Tapi perasan tak saya tersilap? Saya tekan apa ni? Nampak tak saya tekan apa ni? Ini checkbox. Checkbox maksudnya budak klik yang mana? So saya boleh tukar balik jadi multiple. Tu? Nampak? Boleh je nak checkbox, sama je. Okay, checkbox tu kalau sekali lagi kita buat soalan subjektif. Maksudnya kita nak bagi pilihan, dia jawab 3 yang betul. Kita guna checkbox. Saya dengar checkbox. Maksudnya jawapan answer key, dia boleh jawab dia pilih yang ni, dia pilih yang ni, markah dia dapat 2. Itu kalau checkbox, kita nak bagi dia banyak pilihan jawapan. Tetapi kalau kita nak bagi satu jawapan saja, kita ambil multiple choice. Okay, so saya patah balik, saya fokus pada objektif lah. Tapi boleh cikgu boleh buat soalan macam tu, tak ada masalah. Okay, so dah klik ni, dah 2 markah ni. Yang ni saya ajar tadi, feedback ni, delete saja, tak perlu, delete saja. Okay, delete. Okay, dah siap ni, kita done. Okay, kita dah siap. So saya buat checkbox ni, saya buat checkbox. Kalau cikgu nak buat objektif, multiple choice, cikgu tukar balik. Multiple choice. Okay, multiple choice, tetapi cikgu kena ubah balik ke answer key. Sebab multiple choice tak boleh 2 jawapan, 1 jawapan saja. Done. Okay, clear? Clear cikgu dah? Okay, ingat last kali baru required dah siap soalan, baru kita tekan button required sebab kita nak tengok preview senang. Itu saja alasan saya. Okay, so cukup 2 soalan. Alright. So, saya nak move kalau soalan PDF. Boleh cikgu dah? Ini kalau soalan Word. Kalau PDF lagu mana pula? Okay, kalau PDF saya nak buat hari ni 4 soalan je. 2 soalan untuk objektif. Satu lagi cikgu tak sedar. Kalau cikgu nak buat soalan subjektif, cikgu dah bagi 5 soalan dah objektif ataupun 10 soalan objektif, cikgu nak tanya soalan kebat, cikgu kena tambah apa cikgu? Kalau cikgu nak buat section baru, cikgu nak tambah apa? Kita nak buat section baru untuk subjektif. Kita nak tambah apa? Kita nak klik mana? Bawah sekali tu. Yes, very good Kak Firdaus. Student yang bagus hari ni. Section. Pandai. Kita masuklah kat sini. Bahagian B. Ini habaklah soalan struktur. Habaklah berapa markah ikut cikgu lah. Struktur. Okay. Soalan struktur. Respon terbuka kan. Kita nak bagi respon terbuka, struktur. Had ni memang okey sangat cikgu buat. Cikgu nak bagi soalan. Cikgu pun bagi soalan lah. Apakah yang dimaksudkan? Kalau nak type terus kan? Cikgu kalau nak type terus pun boleh. Tak payahlah pergi type dekat Microsoft Word. Cikgu terus type kat sini. Sekejap lagi dia pergi transfer pula kerja 2 kali. Kalau soalan tak ada lagi, cikgu type kat sini. Apakah yang dimaksudkan dengan kadar tindak balas? Contoh
Jadi kita tak mau dia jawab soalan objektif. Kita nak dia jawab short answer. So dah siap dah tu short answer? Cikgu pilih short answer. Tu nampak short answer. So markah dia answer key. Cikgu boleh ikut cikgu. Cikgu nak markah berapa pun. Okey, boleh cikgu dah? 3 boleh? Okey. Tetapi untuk jawapan ini saya nak beritahu. Add correct answer kan juga kan? Add correct answer kan? Jawapan memang susah sikit kalau dalam bentuk respon terbuka. Sebab Google Form dia detect perkataan tu sebiji. Kalau budak tak jawab sebiji, faham tak cikgu? Dia akan bagi kosong markah. Cikgu faham tak? Okey, faham lah. So kita bagi, ini skema jawapan. Okey, contohnya saya jawab kadar tindak balas. Okey, ini jawapan kita lah. Sebagai kita punya maklumat ialah bla 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 bla. Ini jawapan kita. Okey, kita biarkan. Kita tekan done. Okey, markah 3 tau cikgu. Okey. So required lah budak kena jawab. Jadi bila kita preview, saya tunjuk dah, bila kita preview kat budak jadi apa? Dekat budak jadi apa? Okey. Kita preview. Okey, dekat budak, dekat pelajar dia akan jadi macam ni. Nampak? Bila kita masuk section soalan bahagian B, nampak tak? Dia hantar kita ke muka surat baru. Baru pelajar rasa seronok soalan tu dia dapat disusun. Nampak bahagian B struktur. Apakah yang dimasukkan dengan kadar tidak balas? Jadi, pelajar akan tarik macam-macam. Tetapi nanti markah dia akan kosong tau cikgu. Di sinilah cikgu kena tanda jawapan budak, cikgu akan ubah markah tersebut. Clear? Kalau ejaan salah? Tak apa. Cikgu, nanti saya akan ajar cikgu last sekali bagaimana menyemak jawapan pelajar. Tapi pelajar memang akan dapat markah kosong sebab nak dapat sebiji jawapan buku teks memang tak boleh lah. Huruf besar ke huruf kecil ke, memang tak boleh. Memang takkan dapat. Sahabat saya siap. Kecuali kalau jawapan dia nombor. Contohnya jawapan dia 20 ke, jawapan dia 30 ke, tak ada masalah. Tapi kalau ayat ke sains ni, dia memang akan salah. Tak apa cikgu, biarkan. Sebab markah tu bukan markah yang finally. Kita kena ubah cikgu, kita kena semak pelajar. Clear dah setakat ni? So biarkan pelajar jawab. So tak apa, markah dia kosong tak apa cikgu. Saya akan tunjuk macam mana cikgu. Cikgu Nurul, maksudnya ubah manual. Apa dia? Kau tu ubah manual kah? Cikgu akan semak. Macam kita semak kata jawapan budak-budak kita, cikgu akan buka nama Ainun. Cikgu akan buka dekat bahagian struktur. Bahagian objektif tak payah ubah dah. Cikgu buka struktur, cikgu tengok jawapan dia. Cikgu ubah markah. Markah penuh 3. Cikgu nak bagi 1 markah je. Cikgu akan tukar jadi 1 markah. Faham? Okey. Nurul. Ya. Nurul, kalaulah untuk yang answer key tu, kita tak tulis sebarang jawapan, tapi kita tulis markah je. Boleh, tapi saya bagi jawapan tu supaya cikgu tu dia tahu apa jawapan dia. Tak tulis jawapan pun tak apa. Boleh. So boleh. nanti bila budak jawab, dia tak pangkah lah pada preview score tu kan? Score preview saya akan bagi tahu kita kena tutup. Sebelum tu kita tutup. Pelajar tak akan dapat markah. Pelajar tak akan dapat markah. Kita tutup semua. Depa hanya isi dah siap hantar. Okey Nurul. Okay, thank you. Alright. Okay, Nurul. Ya boleh tanya. Ya Kak Min. Kalau katalah jawapan tu kita letak contohlah kita macam soalan sains kan yang jenis pun boleh ubah. Yang tu macam ada single jawapan kan. Yes. Okey, kita bagi depa 5 pilihan. Maksudnya untuk answer key ni jawapan kita tak 5 kat situ. Boleh. Maksudnya kalau budak jawab salah satu, kok lah ada yang betul kan? Ya. Kita harap siap-siap kat pelajar kata guna huruf besar semua ke contohnya. Tapi hanya untuk single jawapan lah. Kalau jawapan yang panjang-panjang tu payahlah kan? Ya, betul. Boleh. Maksudnya kita letak pilihan jawapan kat bawah. Ataupun macam ni Kak Min. Nak mudah, kalau kita nak bagi arahan budak susah. Saya nak bagi cadangan, kalau Kak Min buat macam tu, cantik macam ni nah, saya buat nah. Okey, contohnya nah, short answer nah. Okey, saya answer key. Tengoklah. Jawapan dia Kak Min, catatlah jawapan dia contohnya fotosintesis contohlah. Fotosintesis single answer. Tapi kalau budak tu jawab huruf F besar, Kak Min letak siap-siap jawapan lain yang boleh. Jadi dia boleh detect. Maksudnya kalau budak jawab huruf kecil, huruf besar, ataupun Kak Min nak lagi selamat, Kak Min jawab semua huruf besar. Kalau salah ejaan?
Salah ejaan, cikgu kena check balik. Terpulang pada cikgu nak bagi markah atau tidak. Itu yang kita kena semak balik jawapan kita untuk budak-budak kita yang bahagian struktur. Kita tak boleh bergantung kepada Google Form sepenuhnya untuk bahagian struktur. Objektif tak ada masalah. Untuk struktur ni. Clear dah? Maksudnya ruang jawapan tu kita bagi lebih pada satu lah kan? Kalau jawapan dia satu, jawapan dia satu je kan Kak Min kan? Boleh ubah. Contoh fotosintesis. Okey, kita bagilah jawapan tu satu F huruf besar, hak lain huruf kecil. Satu huruf besar semua ataupun satu huruf kecil semua. Maksudnya kalau budak jawab antara tiga tu, kalau salah satu betul, kira betul lah markah dia kan? Ya, betul. Dekat dia akan keluar blank kosong. Tapi kalau ejaan dia salah satu kena, memang komputer, Google Form akan detect terus bagi markah. Okey, lagi satu. Macam mana kita nak buh jawapan tu tiga? Kita tekan enter je ke macam mana? Saya patah balik Saya patah balik. Okey. Saya patah balik, saya tekan done balik Okey. So, dia keluar ni balik kan? So, macam biasa tekan answer key. Okey. Nampak? Add a correct answer. So, saya pun tekanlah fotosintesis. Yang ni budak tak nampak kan? Tak nampak. Sebab ini struktur, short answer. Lepas tu Kak Min tambah add ni. Klik lagi add. Tekan huruf kecil pula. Add lagi. Sampai Kak Min puas hati. Boleh. Maksudnya ada setengah soalan kita bolehlah buat macam ni kan? Kalau lain yang panjang tu kita tak boleh lah kan? Ya. Kalau macam kelas belakang kot nak buat bentuk checkbox, Kak Min tak boleh lah buat struktur. Boleh juga buat struktur sini Kak Min. Struktur ni buat checkbox. Checkbox pun boleh juga. Ini saya ajar untuk soalan yang mereka kena type sendiri. Okey, saya tutup required. Cikgu jangan risau sebab kat sini jawapan dia memang budak tak nampak. Okey. Clear dah? Ini untuk struktur. Lepas tu cikgu tambah lagi soalan. Kalau tak puas hati, cikgu tambah lagi soalan. Cikgu tambah je. Add question. Tu nampak. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Soalan ni soalan satu tadi kan? Untuk structure. Boleh. Cikgu Nurul. Ya. Pasal apa yang kita tutup required ni? Sebab nanti bila Cikgu Wahid tengah duk buat, nak tengok bagaimana lagu budak punya gambar macam mana. Soalan ni elok ke? Cikgu Wahid tarik naik atas. Cikgu Wahid tekan mata ni nak tengok macam mana soalan tu elok ke tak elok. Preview. Bila preview, Cikgu Wahid kena tekan button ni lah next. Kalau required, Cikgu Wahid kena pilih nama lah, email lah kan. Sebab kita nak semak je. Kita nak check dulu soalan ni. Okey, cantik soalan satu cantik. Okey, soalan dua cantik. Soalan dua cantik. Okey, tekan next lagi. Lepas tadi ni soalan structure tadi kan. Nampak? Apakah Kak masukkan kadar tiap bulan? Cantik soalan. Markah pun 3. Okey, dah cun soalan Cikgu Puati, Cikgu pangkah balik. Tak ada masalah. Leave. Masuk balik asal. Jangan risau. Dia akan save. Dia kalau cikgu terpangkah pun dia save. Satu lagi cikgu, kalau cikgu tersilap, cikgu nak undo balik. Ada orang yang tak tahu nak undo lah. Nak undo macam mana ni? Cikgu tekan klik 3 ni. Tu undo. Dia boleh patah balik kalau kita terdelete soalan ke apa ke, cikgu undo je balik ni. Dia undo ni. Alright. Setakat ni saya dah boleh? Setakat ni saya dah terangkan soalan objektif, saya dah terangkan soalan struktur. Okey, ada tak soalan apa tanya? Lepas tu kalau cikgu dah buat soalan karangan panjang, tapi tak ada kod sign, kita dah buat paragraf lah. Kalau soalan karangan panjang tu paragraf lah kan. Mungkin nak buat panjang sikit ayat dia. Ikut cikgu lah. Nurul. Ya. Nurul nak tanya. Boleh. Katakanlah kita type soalan. Bukan copy paste, kita type. Kemudian boleh. Dia memang kita nak tekan enter tak boleh ataupun ada butang mana-mana yang kita boleh tekan untuk dia enter. Turun ke bawah lah maksudnya. Sat, ni macam suara Kak Suhaizah ni. Ya. Tak sulah. Dia menyamar. Patutlah rasa macam enter tak boleh. Memang tak boleh lah enter tak boleh. Tak boleh. Kalau enter je memang tak boleh. Saya dah cuba memang tak boleh. Duk cuba lah buat lain tak boleh. Okey, nampak ni cikgu Kak Su. Kalau cikgu nak buat, okey nampak ni saya boleh. Okey dah. Saya pergi sini. Okey dah. Saya pergi hujung space bar. Sampai habis. Kita try. Nampak? Boleh? Dia turun. Ya, dia turun. Enter tak boleh. Enter tak boleh. Okey. Alright, clear. Okay, thank you. Baru masuk dapat ke ni? Saya lama dah masuk daripada tadi. Ya Allah. Dia masuk mintai.
Tak intai lah. Orang nak belajar lah. Okay, baik. Jadi selesai dekat struktur ni. Jadi saya baru ajar convert daripada Word ke Google Form. Saya tak ajar PDF. Cikgu nak belajar ke yang PDF ni? Yang soalan yang cikgu ambil daripada Telegram apa semua kan? Okay. So saya nak ajar yang PDF nah. Okay. So sekarang ni saya buat section baru dah. Saya nak tunjuk soalan daripada PDF. Ni soalan daripada PDF lah. Soalan dari PDF. Bukan daripada Word. Macam mana saya nak masukkan? Senang je cikgu. Sama je. Okay. Semua senang dulu ni. Amboi. Okay, kita minimize. Okay, ini Word. Saya tak mau dah. Saya pangkah. Cikgu tanya je tau. Tak faham. Tanya je. Okay, saya minimize. Okay. Tu nampak PDF. Maksudnya soalan yang kita, tapi kan cikgu, kalau cikgu dapat soalan daripada PDF, cikgu dah susah apa? Cikgu buatlah secara online, cikgu terus convert pada Word, kan boleh. Cikgu convert dekat online tu, dekat talian dekat Google tu, cikgu boleh convert daripada PDF ke Word. Sebab dia tak cantik, sebab kita crop kat sini. Kita kena potong. Nampak? Okay. Kalau PDF, kita boleh bold. Okay, kita tengok lah. Soalan lah. Kita boleh bold. Saya cuba. Ctrl C. Di sini. Kita tengok lah soalan. Soalan 1. Sama je cikgu. Boleh tak? Sama je. Sama saja. Lepas tu, cikgu pergi balik dekat tadi. Apa saja? Apa dia? Handphone apa ambil? Ya Allah, kacau lah. Okay. Lepas tu, cikgu pergi dekat PDF tadi. Dia beza sebab dia tak ada beza sebenarnya. Cikgu crop. Cikgu dah tanya, kalau cikgu dah ambil jadual ni, peta ni, kita nak guna apa? Kalau kita nak crop, kita nak guna apa? Cikgu ajar saya. Tadi lupa dah semua buat. Siapa ingat nak guna apa? Snipping tools. Yes, snipping tools. Jadi snipping tools saya memang duduk bawah. Memang saya tak buang. Saya biar kat situ snipping tools saya. Siapa yang baru masuk, nampak snipping tools saya? Duduk kat situ elok. Saya tekan je new. Kita crop sahaja. Tu dia. Tu. Lepas tu cikgu terang kat saya. Lepas tu buat apa Kak Ila? Betul, file save as. Ini saya nak letak tadi gambar di soalan 2 pula. Gambar soalan 2. GS2 gambar soalan 2. Gambar section 3. Ikut cikgu lah. Cikgu yang namakan, cikgu tahu nama apa soalan cikgu tu kan. Okay, saya pun minimize, saya tak tutup. Saya buka balik assessment. Tak susah cikgu. Cikgu boleh tambah gambar. Nampak? Add image. Ya. Browse. Lepas tu cikgu? Cari. Nampak saya dah letak PLC Google Form tadi. Tu GS2 saya ada dah. GS2. Open. Okay. Dia masuk dah. Nampak? Jadi kalau cikgu nak suruh soalan duduk atas, tak ada masalah. Kalau cikgu nak benda ni duduk atas, tarik naik atas. Tak ada masalah. Ikut kita. Cikgu nak buat tajuk apa pun, tulislah kat sini pun apa benda pun ikut cikgu dah. Nak buat TP berapa ke ikut cikgu. Terpulang pada cikgu. Tetapi soalannya ada di sini. Yang ni macam mana cikgu kita nak buat? Ni macam mana pula ni? Mari kita cuba lah. Jawapan dia boleh tak kita copy? Boleh tak kita copy kalau PDF? Kita tengok. Boleh tak kita copy? Saya cuba lah. Saya tak pernah cuba lagi ni. Mari kita tengok. Boleh. Boleh tak? Okey, kita cuba lah. Kita cuba. Tak cuba tak tahu. Lepas tu kita Ctrl C. Confident betul kita satu ni. Ctrl C. Kita pergi dekat assessment. Saya cuba lah. Kita klik sini. Tekan apa tadi? Ctrl P. Bukan Ctrl P. Ctrl V. Ctrl V. Okey. Nampak tak cikgu? Dia lari sikit. Nampak tak? Dia lari sikit kan? Ya. Betul tak? Sebab saya punya jawapan ada BM dengan BI tau cikgu. Jadi kalau cikgu pening, cikgu tak mau yang BI, cikgu pangkah je lah. Delete. Alah kita buat dia. Pangkah saja. Hak ni pangkah, hak ni tak mau ni.
Dah siap. Boleh lah maksudnya. Boleh. Betul cikgu edit dari sini. Cikgu boleh. Dah hilang kan. Cikgu boleh. Tak ada masalah. Bubu. Dah siap. Lepas tu nak buat apa cikgu? Nak buat apa? Answer key. Yes, answer key. Good. Lepas tu? Point. Yes. Point dulu. Point dulu kan? Okay. Satu markah. Lepas tu kat sini nak buat apa? Pilihlah jawapan yang betul. Yes, pilih jawapan yang betul. And then just done. Siap. Siap. Maksudnya cikgu boleh guna PDF ataupun Microsoft Word. Boleh tak cikgu? InsyaAllah. Boleh. Yang bawah ni tak ada apa. Kalau cikgu dah cakap terima kasih ke. Ini delete tak ada apa dah. Tak ada apa. Soalan. Okay. Soalan dah habis ke? Semua ni. Semua delete ni. Pangkah ni delete je. Okay. So cikgu sampai akhir. Sampai dah habis soalan. Dah settle. Bawah sekali. Cikgu boleh tulis lah apa-apa pun. Ni. Selamat menjawab. Selamat menjawab ke cikgu tambah lah sendiri. Bawah ni. Selamat berjaya. Bawah ni kan. Kita nak buat apa? Ini tadi silap. Kita dah buat ni. Kita tanda ni. T ni. Ni kita delete silap. Kita tulis. Apa benda Nurul ni? Sat. Nak tulis selamat menjawab tu. Kan macam mana? Asal kat sini je. Mana? Section. Tak boleh. Section tak boleh. Kita tulis selamat menjawab. Tahniah kerana menjawab. Kan cikgu kita nak tambah apa? Bawah sekali. Answer key. Answer key tak payah. Nak buat apa answer key lagi? Ya Allah. Tak payah. T. Kita try T dah. Tu. Tahniah kerana anda telah menjawab. Ikut cikgu lah. Tahniah anda bla 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 bla. Clear. Nanti cikgu akan bagi je markah. Okay. So settle setakat ni. Okay, dah settle soalan. Cikgu boleh tekan preview untuk tengok balik cikgu puas hati tak dengan soalan tu. Tengok balik. Tekan next. Tengok balik tadi kan saya ajar dah drop down tadi semua tu. Tengok balik. Tekan next. Puas hati dah soalan ni. Tengok balik puas hati next. Next. Nampak? Last kali. Nampak ni soalan PDF. Nampak? Next. Nampak? Tahniah bla 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 bla. Lepas tu pelajar pun akan submit. Kalau preview ni yang pelajar nampak. Yes, yang pelajar nampak. Jadi kalau cikgu dah puas hati, kita boleh nampak di mana kesalahan kita. Lepas tu cikgu dah preview, cikgu tutup balik. Jangan susah hati. Cikgu tutup atas ni. Tutup balik. Tutup ni. Tutup, leave je. Jangan susah hati. Leave je. Leave je. Cikgu pergi balik assessment yang asal tu. Edit kat sini. Edit je kat sini. Balik. Taman yang tak kena tadi. Okay. Dah settle semua soalan. Ada soalan tak sebelum saya nak ajar macam mana nak hantar ke student? Ada tak soalan sebelum saya dah nak seterusnya? Apa lagi yang tertinggal? Dah siap nak buat apa? Siapa ingat? Dah siap nak buat apa? Nurul. Yeah. Nurul tekan kat atas tu sebab nama dia tak copy file. Mana? Belah kiri tu, naik atas. Belah kiri tang assessment tu, klik. Bukan. Tang dia tulis. Okay, klik. Klik. Bukan, tang assessment, tang perkataan tu. Klik. Tang perkataan. Tak boleh. Tak boleh Tak boleh. Boleh. Sepatutnya dia copy ni. Nurul kena tekan dekat pentaksiran PDPR size. Tekan dulu. Okay, lepas tu. Tekan assessment. Tang perkataan tu. Tekan je tu. Dia kena. Tak boleh. Tak boleh. So maksudnya kita boleh tukar. Kita buat tajuk tu dulu. Kita buat assessment tu dulu. Selalu bila kita klik dia akan copy terus. Dia copy. Okay, kita buat sini lah. Maybe dia assessment code. Dia assessment code. Sebab dia bukan blank form. Okay. Boleh nak? Boleh. Okay. Thank you. Okay, baik. Nampak? Ada benda yang Nurul tak tahu sebenarnya. Nurul tak pasal apa benda tu. Okay. Nurul. Ya. Satu lagi kan. Snipping tool ni kan, maksudnya setiap kali kita nak copy tu kita kena klik snipping tool ke memang sekali kita buat tu memang dia ada? Sekali saja. Okay, contohnya ada kan? Tapi Kak jangan pangkah. Kak minimize. Kalau Tok jenuh lah kita nak buka snipping tool. Itulah. Lepas tu bila akan nak snipping tool, dah buka akan tekan new je. Dia akan kosong balik. Tak selalu duk guna print screen je. Print screen kita nak kena ni kan, nak kena crop banyak kerja. So kita terus ambil snipping tool. Alright.
Ada lagi soalan sebelum kita nak tunjuk macam mana kita nak hantar kat budak? Tak ada nak? Okay, minum dulu. Sat, sabar. Sat, sebelum tu nak tanya, apa yang tertinggal tadi? Saya dah habaq tadi, dah siap soalan, kita kena buat apa? Kena required. Yes, thank you. Kena required. Memang pandai-pandai cikgu ni semua. Barulah kita tekan required semua. Semua required, semua required. Okay nah? Clear nah? Clear. Okay, semua required. Semua diperlukan isi. Okay. Lepas tu cikgu pergi dekat question. Okay. Cikgu pergi tengok dekat setting. Jom kita tengok setting nak cikgu nak? Setting. Sat, tengok dulu. Okay. Saya patah balik. Apa ni, dia maksudnya butang require tadi ni, kalau kita on dia, budak tak jawab tu dia telepih yang next dia. Yes, dia kena wajib jawab dulu. Dia kena wajib jawab. Lagi dia tak jawab, dia telepih yang muka yang dia tak boleh. Kita dah tetapkan dia. Nanti dia tertinggal. Okay. Tak kejap sangat. Nah, budak tak tahu, dia tahu soalan last. Maksudnya maksudnya cikgu boleh buat soalan mana yang cikgu rasa tak perlu required. Boleh juga. Tu pula pada cikgu Wahid lah. Kat mana kan? Boleh juga. Contohnya soalan sutu kan. Mungkin tak biar required sebab takut budak tak jawab kan. Tapi ada cikgu yang tegas, dia kena jawab juga. Walau macam mana pun. Ikut kita. Alright. So, saya tekan button setting. Okay. Dekat sini saya nak minta cikgu ubah. Adakah cikgu perlu collect email? Kalau cikgu nak hantar sijil, sertifikat tu, cikgu kena tekan collect email lah. Okay nah. Kalau cikgu rasa cikgu tak mau bagi sijil, takut budak tak ada email, cikgu biarkan. Jangan collect email. Okay. Clear nah. Kemudian restrict to ministry. Kita jangan restrict kepada MOE. Kita buang yang ni. Okay, kita buang yang tu. Limit to one respond. Maksudnya kita nak limit dia satu respon. Respon dia will be required to sign into Google. Sekali saja. Cukup lah. Dia jawab sekali je kan? Betul? Ya ke? Responder will be required to be signed. Yelah. Betul. Ya. Maksudnya budak jawab sekali je. Dia tak boleh jawab 2 kali. Okay. Clear dah? Kemudian yang bawah ni, yang ni jangan klik. Yang ni biarkan kosong. Sekali lagi dia edit semua tak mahu. Biarkan kosong. So cikgu save. Okay dah? So budak takkan nampak markah semua, tak nampak. Save. Okay. Okay. Setting balik. Bagi saya check Sat. Tengok dekat quiz ni. Okay, dia memang dah automatic. Make this a quiz dah automatic sebab dia assessment. Tetapi, nampak tak? Immediately after each submission, budak akan dapat markah lepas jawab. Kita tak mau. Kita akan buat letter after manual review. Maksudnya kita dah review, cikgu review, baru dia keluar markah. Okay, lepas tu miss question ni, kalau kita dah buat required, tak payah dah miss question ni nak buat apa sebab memang dia tak boleh pergi tempat lain. Tapi kalau kita tak buat required, kita pelajar akan perasan kat mana soalan yang dia tertinggal. Ikut cikgu. Kalau saya tak perlu dah sebab saya dah buat required semua. Tapi boleh juga nak bubuh, tak ada masalah. Okay, clear? Kemudian yang correct answer ni cikgu buang sebab nanti dia tahu soalan mana yang dia salah. So biarkan. Jangan dia tahu. Biar dia tak tahu apa jawapan dia. So kalau dia jawab betul, dia akan automatic keluar. Your answer is correct lah. So tak payah. Biarkan. Correct answer tu buang. Okay, setakat ni boleh cikgu. Okay. Boleh dah? Save. Okay. Settle. Soalan dah set up dah semua. Cantik dah. Kita pun nak blast kepada budak. So saya pun tekan send. Okay, cikgu dah preview semua ni. Dia dah preview, tekan send. Okay, dekat sini saya rasa ramai yang tahu dah. Okay, cikgu tekan dekat ni link ni, tengah-tengah ni. Link. Panjang link dia. Kita shorten. Macam komputer takut teacher ni takut salah sebut. Shorten URL. And then kita copy sahaja. Copy saja. Dah copy, cikgu buka lah cikgu punya WhatsApp ke Telegram ke. Cikgu paste lah macam sekarang saya copy. Saya paste dekat saya punya diary saya dalam saya punya WhatsApp. Saya ada diary saya. Saya control V lah. Saya hantar. Okay, itu saya dah simpan siap-siap. Saya punya link soalan tadi. Itu sahaja untuk sampai setakat kita dah hantar pada budak. So dah copy, cikgu pangkah sahaja. Soalan pun dah siap dan dah hantar pun dekat budak. Okay,
Ada tak soalan nak Okey. tanya sebelum saya ajar macam mana nak marking? Nak marking. Okey, macam ni dulu. Ya. Soalan. Bila kita dah siap lah buat soalan. Okey. Kan? Link pun kita ada dah, tapi tak orang bagi tahu kat pelajar. Boleh. Kita Jangan nak bagi beritahu, kita nak bagi link tu kat pelajar hari paksa. Boleh. Okey. Katalah cikgu kata, saya nak pelajar-pelajar semua jawab dalam tempoh 1 jam. Okey. Cikgu beri masa. Saya tak buat timer dalam ni tau. Okey. Cikgu beri masa. Bila dah pukul 10, 9 sampai 10, cikgu klik dekat respon. Klik kat respon. Okey. Sekarang ni cikgu kena open lah. Saya nampak lah. Sekarang ni, saya ulang balik. Cikgu kena setting dekat respon. Cikgu sekarang ni not accepting respon. Okay. Sekarang ni kita sedang menerima respon. So budak pun hantar respon. Hantar. Bila pukul 10, cikgu tolak dia pergi not accepting respon. Memang soalan tu tak boleh buka lepas pukul 10. Jadi ada pelajar yang tak jawab lagi, cikgu bagi dia kemudian. Bagi masa kat dia, dia dah ready, cikgu buka balik, bagi dia masa, lepas tu cikgu tutup pada masa yang sepatutnya. Itu cara dia. Faham? Nurul, Ya? ada tak cara di mana soalan yang kita buat macam kita nak buat ujian nanti kan dengan budak, di mana dalam tu dia dah automatik, dia akan buka contoh pukul 8, automatik tak boleh jawab pukul 9. Okay, dia jawab sejam sampai pukul 9, 1 minit dia dah tak boleh jawab. Ada guna timer. Tapi saya tak sempat explore lah Kak Su. Timer. Okay. Ada. Sebab Kak Uziati kata nak masukkan timer. Ada tak sesiapa dalam ni tahu? Timer nak masuk macam mana? Sebab kalau kat sini saya tak pasti. Saya tak dan explore yang timer tu. Sebab saya akan tutup kat situ je. Itulah. Tadi pun duk cari juga tak jumpa pun. Tak apa. Kalau saya jumpa ataupun saya tanya orang lain, selalunya saya Google tau. Benda ni saya Google dekat YouTube je. Kalau ada saya terus send. Cara untuk bubuh timer je. Bubuh timer saja. Saya rasa dia kena tambah extension lah Kak Su. Dia kena tambah extension. Saya takut cikgu pening. Okey, nak tanya je. Boleh. Okay, nanti saya try cari timer lah. So kalau yang manual ni, cikgu just accepting dengan not accepting. Alright, clear lah. Okay, thank you. Ada soalan lagi nak tanya? Tanya je. Sebelum kita nak cara nak marking. Cara nak marking. Tak ada dah soalan? Ustaz Nurul. Ustaz Nurul. Boleh. Mungkin ni susah sikit ke? Tahulah saya susah sikit lah. Macam mana kalau kata satu soalan, okey, kita nak tambah macam contoh rangsangan lah. Contoh macam Nurul kata kelas belakang. Kita nak bagi satu soalan dan kita nak bagi rangsangan tu dia tak termasuk dalam soalan tau. Macam mana kita nak tambah yang tu? Okey, mari saya tunjuk lah. Saya tunjuk yang saya punya. Contoh saya buat untuk pelajar kelas 5D. Biasa soalan 5D tu pening saya. Okey. Ni. Memang saya punya rangsangan adalah buku teks. Sebab buku teks saya nak suruh dia baca. Tak payah dia buat buku dah. Dia buka buku dalam tu terus. Senang. Okey, latihan 5D contohnya ni. Ni kot. Siapa pening. Ni 5D. Contoh lah. Ni bahagian 1. Nama. Saya dah bubuh nama siap. Saya ajar tadi drop down tadi. Okay, kemudian cikgu. Nampak ni Kak Min. Saya buat. Saya letak tajuk pengenalan kadar tindak balas. Lepas tu. Saya bagi gambar kek. Saya bagi penerangan. Ini adalah kek. Tahukah anda bla 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 bla. Ni semua rangsangan ni. Saya tambah. Kita tambah je. Kita jangan tambah soalan lagi. Kita cuma tambah dekat bahagian ni saja. Bukan add question tau. Kita tambah dekat sini boleh. Add title boleh nampak? Nampak? Tadi hilang dah. Oh, maksudnya dia bukan duduk di sebelah soalan lah. Dah. Kita kena tambah di bahagian atas. Tambah. Lepas tu dekat question tu barulah kita tambah. Jadi sebab saya tengok contoh yang ada seorang cikgu tu dia letak kat sebelah tu. Yang nak tanya Nurul kok boleh letak di sebelah soalan tu. Maksudnya soalan kat tepi dan tepi satu lagi tu dia punya rangsangan. Tak ada macam tu lah, tak boleh. Macam ni maksudnya ni soalan, ni gambar. Ni soalan, gambar duduk sebelah dia. Bukan macam ni lah. Bukan macam ni lah maksudnya. Tapi macam ni pun okey juga. Ni dia macam dia partition lain kan maksudnya. Sebab macam ni kita kena sebab orang yang bahagian BPG kata budak punya handphone kecil paparan dia. Jadi kalau kita buat sebelah-sebelah gambar tak jelas. Jadi dia galakkan kita buat soalan gambar tu asing macam ni. So dekat handphone ni akan nampak besar. Sebab kita nak menarik kalau buat macam ni kita senang sikit lah kan. Ya betul, lebih senang macam ni. Boleh Kak Min? Thank you. Boleh. Okay good. Memang soalan kita kena tambah stimulus banyak. Macam saya tambah gambar-gambar, saya siap buat penerangan lagi. Macam tu lah soalan untuk kelas belakang ni. Okay. So ada lagi tak nak tanya apa-apa?
Boleh cikgu explore je nanti. Right. Itu basic, yang tadi tu basic je lah. Okey, jadi sekarang ni saya nak semak. Saya nak semak jawapan budak. Macam mana? Okey, jadi cikgu, saya bagi contoh macam mana saya semak. Saya pun tak ingat dari mana ni. Banyak sangat. Dah. Okay. Respon. Sini kot. Respon, yes. Latihan 5 bit. Okey, respon. Kita klik respon. Cikgu nak check yang budak punya lah. Okey, nampak? So 21 orang budak yang dah hantar. Kita tahu kan? So, not accepting respon lah. Kita tutup. Okay. So, cikgu pergi nak beritahu. Kalau summary ni, cikgu dah boleh nampak semua taburan soalan lah. Cikgu tengok soalan untuk apa? Untuk question. Cikgu dah boleh dapat analisis. Yang ni saya rasa cikgu faham lah kot lah. Analisis untuk soalan. Mana tadi? Bukan ni. Summary. Ni soalan. Nampak? Soalan 1, soalan 2, soalan 3 siapa yang betul, nampak? 20 orang betul, seorang salah. So itu adalah kita punya analisis lah. Kita menjadikan sebagai bukti kita punya analisis item kita. Kemudian untuk individu, kat sini lah kita nak semak jawapan pelajar. Kat individu. Okay, settle lah. Individu. Kita tengok pelajar yang pertama adalah Rabiatul Alawiyah. Okay, check. Okay. So, pelajar ni kita akan tengok kalau ia betul ni markah dia teruslah automatik. Okay, cikgu nak. Baik. Yang ni. Yang ni kenapa saya tak boleh ubah? Sebab soalan dia memang jawapan dia A atau B, faham tak cikgu? Kita tak boleh ubah lah, memang tu jawapan dia. Tapi kalau soalan subjektif, cikgu tengok kat sini. Apakah pendapat anda? Salah, ada tak sini? Saya cari jawapan. Saya sebab salah. Nak cari yang mana boleh edit. Semua boleh edit sebenarnya. Okey, macam ni. Contohnya ni, bayangkan soalan ni soalan struktur. Kita nak tukar markah dia. Bukan markah dia kita nak bagi bukan 10. Tapi nak bagi 7 lah cikgu nak. Cikgu tukar kat sini je lah. 7. Sebab mungkin jawapan dia kurang tepat. Ini bukan soalan struktur cikgu. Saya bagi contoh lah. Kalau jawapan dia adalah jawapan yang perkataan. Cikgu tengok jawapan dia, rasa jawapan dia ni kena bagi 2 markah je. So cikgu ubah jadi 2 markah per 10. Okey. So cikgu tekan, nampak jadi 2 markah lah. Hilang markah dia, bakal dia akan kurang. Okey. Okey. Itu je lah. Cikgu akan ubah di sini markah dia. Untuk kita semak jawapan structure tadi. Objektif tak boleh ubah dah sebab memang itu jawapan dia. Okay. Ada tak soalan tadi? Lepas tu save je. Bila save, markah budak automatik ni lah. Automatik akan berubah. Saya sadangkan cikgu siap-siap. Tapi kalau cikgu tak convert pada 100% tak apa. Kalau markah perlu sini 30, cikgu manual lah. Kalau cikgu nak buat set 100, cikgu kena divide lah markah soalan ni 20, 10, 5. Ikut cikgu lah. Saya ikut kreativiti cikgu. Cikgu boleh darab ke ikut cikgu. Saya suka total siap. Senang. Okey. Ada tak nak tanya apa? Itu adalah cara untuk tanda jawapan budak. Boleh ke cikgu? Boleh ke? Pelan-pelan boleh cikgu. Nanti cikgu explore balik. Tengok balik rakaman ni. Saya bagi yang basic saja. Ini yang basic untuk buat soalan. Okey, ada apa-apa soalan tak tentang untuk nak tanda jawapan ni? Okey, satu lagi cikgu. Katalah cikgu nak analisis dia, cikgu type 3 ni. Nampak 3 ni. Cikgu boleh download respon, print all respon, boleh. Cikgu boleh tengok kita punya hasil dia lah. Cikgu kena try lah. Okey. Satu lagi cikgu, macam mana cikgu tahu tak? Macam mana nak print soalan ni? Nak tanya. Cikgu tahu tak? Soalan ni kita dah siap cantik. Tapi kalau budak kata, cikgu boleh tak kalau cikgu print kat saya? Saya tak ada internet. Saya nak soalan Google Form ni. Tupi tahun 3 tu. Tahun 3 tupi. Siapa tahu? Tahun 3 titik tu. Tahu mana? Tak ada. Tak sebelah pen tu 3 titik tu. Ada print. Ya betul Cikgu Wahid, pandai Cikgu Wahid. Dia study 5 tahun. Ya, tekan print saja. Lepas tu dia keluarlah soalan. Tu. Kita print saja soalan kita. Okey. Boleh, cikgu? Boleh. InsyaAllah boleh.
Okey, ada soalan apa-apa? Saya rasa tak payah banyak-banyak. Nanti cikgu pening. Cikgu kena try buat soalan. Ni orang petik nak buat soalan. Bagi cepat. Ya. Kadang-kadang macam kita nak masukkan gambar-gambar sebagai rangsangan lah. Ya. Maksudnya kita boleh lah kita crop mana-mana ataupun kita ambil gambar ke apa. Google. Tapi nak mudah, cikgu siap-siap bubuh dekat folder cikgu. Kalau cikgu baru nak cari, lambatlah cikgu. Cikgu bubuh siap folder tu gambar mana kita nak buat sebagai rangsangan, boleh. Dalam buku teks ke, cikgu nak crop petikan dalam buku teks pun boleh. Tapi cikgu siap-siap bubuh dekat satu folder. Senang nak masuk. Dia bukan apa, macam bagi cikgu-cikgu yang matematik. Ni yang dia cakap ni banyak cikgu sains. Cikgu matematik tak buat apa ni. Bagi cikgu matematik kan, dia jawapan budak tu mungkin lah dia nak kena tulis ke apa kan. Macam mana? Okay, good. Ini kalau budak kelas depan mungkin dia perhati upload. Jadi kalau untuk pelajar kelas depan ataupun yang English ke, dia pernah tulis panjang karangan, dia pernah upload. Kalau dia pun memang tak ada masalah nak upload, senang ni cikgu. Cikgu pergi sini, contoh soalan lah. Okay, soalan lah. Saya bagi contoh. Macam mana kita nak ubah soalan tu? Saya buka balik assessment tadi supaya dia tak lari daripada ni. Saya buka balik assessment yang PDPR tadi. Ni pentadbiran ni. Okey. Kata dalam matematik, dia bagi soalan tapi budak dia conteng, dia dah buat siap-siap atas kertas, dia dah ambil gambar siap-siap supaya kita punya orang kata senang nak semak. Okey, cikgu pergi dekat sini. Contohnya saya pergi soalan barulah. Saya pergi soalan baru. Okey. Mana soalan baru saya? Hilang dah. Mana entah. Saya pergi bawah sendiri. Sorry. Mana entah. Hilang mana soalan tu? Sorry, duduk atas. Lagi kita boleh transfer ke bawah. Okay. Soalan contoh cikgu nak. Cikgu tanya, okay. Tunjukkan cara kerja anda. Soalan tak apa. Soalan kita boleh crop. Untuk matematik, soalan kita tak payah type. Kita boleh crop daripada Word ataupun tak kisah kan. Crop kerja anda dalam ni. Sila upload. Kan? Sila upload. Tak ada masalah. So cikgu tekan dekat sini. Dekat paragraf ni. Cikgu pilih file upload. Yes. So budak akan upload. File lah. Continue. Okay, continue. So, nampak? Dekat sini. Jadi, allow only specific file type. Janganlah kita biarkan dia hantar dalam bentuk apa pun tak apa. JPEG ke apa ke tak kisah. Now, size ikut gambar. Kalau saya bubuh je 100 pun tak apa. Sebab kita punya data dalam ni banyak cikgu. Banyak. Besar. Kalau cikgu nak bubuh tera 1 gig pun boleh juga. Pengalaman Cikgu Nurul. Ya. Bila budak jawab menggunakan tulis atas kertas dan ambil gambar dia upload. Berapa saiz yang saya memang ambil jalan selamat, saya letak 1 GB. 1 GB ya. Saya memang tak 1 GB. Sebab dia ada banyak sampai 10. Saya letak je 1 GB sebab dia takkan guna sampai 1 GB. Lepas dia bukan apa yang saya kata gitu. Kadang-kadang gambar yang budak-budak upload tu bila saiz dia kecil sangat, tak lagi nak baca tak boleh. Betul, saya faham. Lepas tu maximum number of file, terpulang lah. Kalau boleh 5, janganlah buat 1. Sat lagi dia dia ni no longer change. Tak apa. Nampak kita kena ubah kat sini. Kita buat tera boleh, tak ada masalah Okay, 10 gig lah, 10 gig. Save. Tu je cikgu, tak ada apa. Sebab kita punya MOE memang besar letak dia. Cikgu guna lah macam mana pun. Budak-budak pun sama besar. Rugi kalau dia pun tak guna MOE. Okay. Jadi budak-budak maths boleh upload lah. Nanti cikgu memang senang nak semak lah. Sebab dia tersusun dalam ni semua. Tu contoh lah. Okay. Boleh? Lagi satu. Budak-budak kita ni saya nak tanya cikgu Nurul lah. Sebab cikgu Nurul lama nak buat. Budak kita ni, dia pun ada tak kebolehan? Kebolehan juga ke pengetahuan untuk nak ambil gambar, nak upload.
Sebab saya tapi masalahnya saya ajar untuk 5D saya tak pernah buat kaedah tu. Saya memang tak buat. Untuk 4V saya buat depa boleh. Tapi masalah besar dia data depa tak kuat nak upload. Selalu saya dapat dia punya maklumat. Kami tak boleh nak upload cikgu sebab dia tak line depa sangat slow. Tapi depa reti upload. Tapi dia line slow. Yang itulah masalah dia tu yang depa kena PM hantar gambar. Yang tak boleh tu. So, cikgu jangan letak required. Kalau cikgu tak required, dia pun kena hantar juga gambar. Kan? So, mana yang tak boleh, dia pun hantar manual lah kat kita. Okay? Boleh? Ada lagi yang lain nak tanya? Ada tak? Faham ke? Nurul? Ya? Biasanya kalau Google Form ni, dia punya data kuat tak lah? Kalau budak-budak nak Google Form lah data yang paling tak kuat berbanding quizzes, live sheet, live worksheet dan juga yang lain. Dan Google Form ni yang paling best kita boleh buat analisis terus. Jadi Google Form memang saya suka sebab data tak kuat lah digunakan. Data tak banyak. Data tak banyak. Dia cuma kalau line lah, line slow, line tu itu lain cerita. Data dia tak guna banyak. Boleh? Okey, ada lagi soalan? Nak tanya? Saya tak apalah rapi sangat. Mana saya boleh jawab, saya jawab lah. Cuma saya nak try cari timer tadi yang Kak Su cakap tu. Saya nak try cari sekali lagi kalau ada. Ada lagi nak tanya? Tak ada? Nurul? Ya? Nurul? Okey, sekarang ni katakanlah kita buat Google Form ni dalam 2 Gmail. Satu kita guna Gmail peribadi, satu kita guna Delima. Okey, sekarang ni benda tu dia dah macam dah berterabuk rata kan. Jadi boleh tak kalau kita nak ambil semua Google Form yang kita buat dalam personal kita punya email, kita nak hantar semua pergi kat Delima punya drive. Boleh, cikgu tengok sini lah. Nampak tu add collaborators. Add collaborators. Cikgu pun pula email. Apa nama email cikgu? Apa dia? Kat mana Nurul? Ulang balik Nurul. Ulang balik sini. Add collaborators. Oh, kita pergi dekat folder tu. Soalan-soalan yang cikgu dah pindahkan pergi ke tempat tu. Lepas tu cikgu masuk kalau kita nak share dengan kita punya. Contohnya daripada email Kak Su yang biasa. Kan? Jadi Kak Su kena buka lah Google Form yang email biasa tu. Kak Su akan share dengan Kak Su punya Gmail yang Delima tu. Masuklah Gmail kita. Okey. Boleh. Faham dah. Faham dah. Jadi kita akan dapat boleh dah. Kita akan dapat. Jadi kita boleh susun dalam satu Gmail saja. Ya. Boleh nak? Nanti cuba. Okey, boleh. Alright. Ada lagi soalan? Ada soalan. Okey, berberi gem. Okey. Hari ni berberi Kak Su. Itulah. Birthday pun tak macam birthday. Jangan sedih. Okey, jadi ada lagi tak nak tanya soalan sebelum saya nak melabuhkan kesian kat cikgu nak berehat. PM tepi. Ya, cikgu PM tepi. Kita ada cikgu Jamil, cikgu Zarimah, cikgu Ustaz Bullah. Ramai lagi pakar-pakar sebenarnya. Dalam ni pun Lina pun pandai ni. Kak Min pun boleh semua ni. Cikgu baru, cikgu Falina. Okey. Cikgu Adila pun pandai tau. Ya Allah, tuduh lah. Tengok gambar. Okey, jadi sebelum tu cikgu sekejap nak. Boleh tak cikgu masuk balik yang ni? www.classpoint tu boleh tak? Boleh tak minta tolong? Tahu. Boleh tak minta tolong sekali lagi? Tu www.classpoint.com .app yang dekat bahagian chatting tu. Cikgu masuk balik. Cikgu masuk balik boleh? Tak keluar ni. Masuk balik. Lepas tu cikgu masuk balik. Cikgu tolong masukkan kod. Share sekali lagi tak? Saya Oh, hilang ke? Dan saya punya ni hilang. Tak apa. Saya share sekali lagi nak. Cikgu klik dekat bahagian chatting. Saya tunjuk nak. Saya nak masukkan respon ni dalam saya punya slide. Tak lagi. Sebagai ni. Saya check www.class
point. Kenapa kat saya tak ada pun? Sekejap lagi. Tengok dekat badan chatting. Tengok dekat badan chatting. Oh, Kak Firdaus dah tolong lah tu. Okay, Dana. Okay, cikgu klik. Macam biasa, cikgu tengok dekat saya punya paparan. Cikgu tengok nombor dia berapa, cikgu? 802. Ya, ada 9 orang. Saya check dulu, saya check pelajar saya dulu. Pelajar saya hari ni. Saya ada Azila Su. Kak Su tadi. Ya Allah. Amina, Iqbal, Afiqah, Zamzila, Wahid, Bakar. Kak Bakar lagi. Farina. Kita boleh check lah. Student kita ada 9 orang tinggal. Macam tu dia dalam kelas. Ini namanya class point. Kalau cikgu minat nak belajar class point, nanti bila-bila kita belajar dengan saya. Saya ajak macam mana nak guna class point untuk kelas kita. Okay, ini berapa pengkah tak payah pegang-pegang. Okay, semua cukup. Jadi kita dah boleh detect pelajar yang tak ada. Okay, so saya akan multiple choice. Saya nak minta cikgu ini tadi sebelum garam macam ni cikgu nak. Okay, jadi saya harap selepas tu janganlah. Setelah menghadiri kelas selama 2 jam, berikan peratus yang boleh diberikan kepada diri cikgu dah, bukan diri saya, diri cikgu dalam membina soalan melalui Google Form. So saya hantar, cikgu jawablah sekarang. Berapa peratus cikgu dah boleh bagi agak-agaknya untuk hari ni dah dapat? Kelas kod berapa kelas kod? 80279. 80279. Wah, paling dah 80279. Okey, Kak Min 7%. Okey, saya love dulu. Okey, thank you. Okey, wah, Zazila 80. Alhamdulillah. Tak apa. Wahid 70. Ini bukan untuk saya markah cikgu tau. Markah untuk cikgu. Azila, okey, tak ada ke 100. Iqbal 80. Semua A dah. Okey, tak apa Kak Firdaus. Nanti kita PM tepi Taman Negara T. Okey, good Adelina 99. Pandai. Okay. Lagi tak? Alright. Mana Su? Mana Su? Tak keluar lagi. Kita tunggu soal lagi. Bila 80. Alright. Tak boleh masuk ke Su? Boleh? Tak boleh masuk. Rasanya iPhone kot tak boleh rasanya. Tak silap. Kena beli link. Tak sebutkan iPhone tak boleh. Rasa iPhone tak boleh. Tak silap dia pun ada isu iPhone tak boleh. Okey, tak apa. Tak apa Kak Ina 50. Maksudnya saya faham lah ada part yang mungkin tak pernah faham. Nanti saya bantu. Okey, close submission. Jangan tutup lagi cikgu. Jangan tutup lagi. Lihat dulu. Last sekali. Berikan sedikit komen anda mengenai perkongsian hari ini. Terima kasih. Saya buat word cloud. Cikgu boleh type apa saja. Tu dia pilih lah cikgu. Saya nak masuk dalam slide saya. Mana handphone mah? Tak boleh buka. Tak boleh buka. Boleh tak share link lagi sekali? Boleh. Boleh. Tekan balik lah. Saya buka link saya. Tekan www. Saya tekan sekali lagi share link. Saya tekan share link. www.classpoint.app. Saya rasa tak boleh kot untuk ni Apple ni. Saya tak sure. Okey, Alhamdulillah. Ada orang dah hantar dah respon. Penerangan saya ni jelas. Sangat bangus. Bolehlah bangus. Okey. Ni semua cikgu punya komen. Tak apa cikgu. Kalau cikgu nak komen penambahbaikan pun boleh. Banyak pelajar saya baru. Okay, thank you. Tapi Kak je yang tak apa. Saya faham. Saya nak cuba slow lagi pun tak kata nak slow dah. Nanti tengok rakaman. Okay, baru tahu. Okay, yeah. Cari benda. Okay, thank you. Welcome. Anything. Kalau saya tak faham, saya boleh rujuk Cikgu Wahid. Apa dia? Ada orang. Dia pun dah rujuk Cikgu Wahid. Saya tak tahu. Saya tak tahu siapa yang tulis. Boleh hafal dia. Okey, fikir kita pun dah terror dah sebenarnya. Saya nak screenshot. Tak terror, tak track ni ada. Okey, Kak Su boleh masuk tadi Kak Su? Tak boleh lagi bang? Okey, ini okey. Alhamdulillah. Okey, baik. So saya close submission. Terima kasih atas komen cikgu. Saya insert slide. Saya dah masuk dah, saya dah dapat saya punya refleksi untuk kelas saya hari ni lah cikgu. Jadi cikgu sekejap cikgu. Sebelum saya tutup, Sat. Saya ni semua Sat jabatan.
Okey, baik, settle. Baik. So, Cikgu Wahid dan semua, saya rasa tu je lah perkongsian hari ni. Saya rasa yang saya nak share yang tu saja hari ni. Saya minta maaf kalau terbaik, saya minta maaf. Kalau ni, tapi kan tadi kita tak ada lah gambar apa-apa orang cikgu. Boleh tak kalau kita on kamera sekali lagi? Boleh tak? Kak Razina tak ada. Kak Su tak ada. Nak tanya Cikgu Wahid boleh tak satu perkara? Boleh. Dah macam ni kan, hari tu kita mesyuarat tentang pentaksiran kita. Kita kata nak bagi peluang untuk pelajar kita jawab tu selama seminggu kan. Okey, kalau katalah kita pakat kata kita nak buat Google Form. Okey, contoh kita dah ada masa. Contohlah kata sains tingkatan 4 pukul 8.45 hingga 9.45. Okey, kita maksudnya dalam masa tu kita mungkin adalah pelajar kita yang tak boleh jawab. Okey, tapi kita close lah. Maksudnya lepas waktu tu kita close dulu. Okey, bagi pelajar yang tak jawab lagi tu, kita akan buka pada satu masa lain. Masa 1 jam juga. Contoh kita buka malam contohnya. Okay. Maksudnya kita tak ada lah bagi panjang masa daripada minggu macam tu. Sebab kalau rasanya kalau kita bagi seminggu macam tu rasa macam tak ada tujuan lah kita buat. Betul. Dia lebih kurang macam ni lah. Macam kita bagi budak-budak yang tak boleh ambil periksa secara bersemuka kita dulu ni. Kita bagi hari. Okay, hari ni siapa yang tak main periksa tu dia ambil. Kita bagi dalam masa tak keluar seminggu. Maksudnya kita boleh buat yang Nurul Habak tadi lah. Kita close apa Nurul? Yang respon tu. Ya, accepting respon tu. Kita tutup dulu. Cukup 9.45 kita tutup. Okey, bagi yang pelajar yang tak jawab lagi tu kita akan buka satu masa untuk 1 jam juga. Ya, kita bagi ya. Saya setuju. Betul-betul boleh. Boleh macam tu. Maksudnya sekarang ni kita set lah. Maksudnya kita nak bagi berapa kali. Contoh kali kedua ada lagi orang tak jawab. Malam ke? Kali lah. 2 kali. Lepas tu maksudnya kalau 2 kali. Dah sekali lah dia tak jawab kali tu. Yalah maksud saya masa yang betul tu sekali. Ya. Okey, lepas tu kalau katalah masa tu mereka tak jawab, kita buka lagi sekali waktu malam ke waktu manalah yang sesuai dengan kita atau dengan pelajar kita. Lepas tu cukup no. Lepas tu kalau tak jawab juga kita tak hadir lah no. Ya. Alright. Sebab ni pentaksiran kan. Kalau PBD kita tak apalah buka api lagi lama. Kan? Maksudnya saya nak ambil kata sepakat lah. Maksudnya kita untuk jabatan kita buat macam tu. Ya. Bukan saya bukan jabatan kita saja. Kita buat set semua kali yang tu. Kan? Sebab itu kita kata semua sama kali. Hari tu kita dah kata kita nak buat masa untuk seminggu kan dalam mesyuarat kita hari tu kan. Itu kita aja. Buat sains saja. Kan? Tapi hari ni saya ingat macam Cikgu Aminah tanya, kita bagi peluang sekali lah. Dia tak boleh kali pertama, kita buka pula lain masa kali kedua, kali tu lah. Habis. Kan? Okey tak yang lain? Itulah. Tanya yang lain jugalah sebab saya rasa kalau kita nak bagi seminggu tu rasa macam jenuh kita nak tunggu mereka. Seminggu kita nak tunggu kan. Kita bagi tak jawab juga adalah mereka duduk main kita. Kita tak ada duduk tunggu depa pula nanti kan. Ya. Okey, habis boleh? Okey, untuk seperti tadi masa awal tadi kita tak ada gambar yang tertentu tapi tak apa. Yang kalau boleh on kamera sekali kalau boleh. Yang tak boleh nak buat macam mana kan? On. Ambil lah Tuala kat Su. Tuala serelum Ustaz. Okey, kita perintah dulu yang maha mula. Cikgu ikut cikgu Wahid. Boleh. Tak boleh lah lipstick apa tak bubuh ni. Tak boleh. Natural beauty. Apa? Pakai mask. Dia bukan beauty. Dia bukan beauty, dia beast tak ada beast. Okey tak apa. Sebab saya tu Adlina ada. Adik Adlina yang comel ni Afika. Bertiga mesti cantik hari ni Kak Su. Lah Kak Min awak jadi halimunan. Minyak wangi mah. Okey, terima kasih. So Kak Zam comel kah? Kak Zam? Kak Su ni ada gambar kan Syok? Kak Zam? Betul Kak Su? Tak mau ambil gambar? Saya nak tak ada. Ya. Okey, tak apa. Nama ada tak apa. Kak Ila turun sikit kamera Kak Ila. Dah lagi tarik skrin. Nampak mata je. Okey, ladies semua. Okey, senyum lah. Okey, 1, 2. Okey. Semua dah ambil. Terima kasih Nurul, minta maaf kalau ada terkurang lah. Minta maaf banyak-banyak. Terima kasih Nurul, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Okey, baik.
Okey, sampai semua. Okey, baik. Assalamualaikum. Terima kasih Nurul. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih Nurul. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih Jabatan Sains. Terima kasih Cikgu Wahid. Sama-sama Kak Su. Baik, terima kasih semua. Okey. Sama-sama Dina. Sama-sama. Oh.